Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kan buat kita berkumpul buat pertama kalinya selama mana kita tak ada kelas on-site di Baitul Sakinah ni. Allah Taala buka pada kita peluang untuk bersama-sama lagi, alhamdulillah. Selepas PKP panjang 2 tahun tak jumpa dan kita teralih waktu dan sebagainya, dan dapat jumpa balik, alhamdulillah. Yang Allah Taala berikan kita keberkatan di atas perjumpaan kita, dan Allah Taala jadikan pada tuan rumah Bersakinah ni pahala dan ganjaran serta pihak yang berurusan untuk boleh dapat kita berjumpa ni, Allah Taala berikan ganjaran yang baik pada mereka, insya-Allah. Baik, macam diwar-warkan itu yang kita akan belajar ataupun kaji adalah berkaitan dengan tajuk sifat solat Nabi SAW. Cuma buku yang kita pilih bukan buku Syekh Albani rahimahullah, tapi kita pilih yang dikarang oleh Syekh Abdul Aziz At-Tarifi hafizahullah. Cuma saya itu waktu cadangan buku ni, macam saya sebutkan daripada saudara Nir kita, buku yang Syekh Aziz Tarifi ni bagus, memang cantik sangat susunan dia, disentuh kepada perkara-perkara yang penting dalam masalah pelaksanaan solat yang kadang kita tak sedar dan perkara berkenaan memang kita macam terlepas. Tapi tajuk dia tak masuk dengan taharah dulu. Dia terus masuk kepada pergerakan kepada solat. Dia bincang kepentingan solat, kemudian dia bincangkan hukum berkenaan dengan solat, tapi dia tak mulakan dengan tajuk taharah. Sebab dia balik kepada asal bila tajuk buku dia, atau asalnya adalah ceramah yang beliau sampaikan kemudian dijadikan buku. Dia bukan kelas khas, bukan karangan khas, tapi dia asalnya kelas pengajian. Banyak para ulama sebenarnya di tanah Arab memang buat karangan mereka sedemikian bentuk syarahan, kemudian orang rasa bagus untuk disebarkan, ada tukang salin catat balik, kemudian dikarang, dijadikan buku dan kemudian disebarkan. Lepas dipinda, ditambahkan penjelasan tambahan dan sebagainya, barulah dijadikan sebagai asas. So oleh kerana itu, bab berkenaan taharah saya share satu lagi nota, itu daripada kitab Fiqh Muyassar, Fiqh Ringkas Wasq Quran Sunnah, yang dicetak kitab ni dikarang oleh sekumpulan para ulama, kemudian dicetak di Mujamma' Malik Fahad li Tibaatil Quran, mana kompleks pencetakan Quran di Saudi Arabia juga cetak buku ni. Buku yang khas itu Fiqh Ringkas Wasq Quran Sunnah, dikeluarkan sekali. Dia orang ada buat lagi banyak bab akidah, usul iman, fiqh kitab sunnah, berkenaan tazkiyah pun ada, berkenaan fiqh doa dan zikir pun ada. Dia banyak buat macam tu. Jadi kita ambil yang ringkas, fiqh ringkas Quran Sunnah, semua kita harap supaya sebelum kita masuk pada kitab sifat solat Nabi yang Syekh Abdul Aziz At-Tarifi itu, kita dapat gambaran awal berkenaan dengan tajuk taharah juga, ya. Pasal kita tahu bahawa tanpa taharah tak sah solat kita. So kita bincang, dia sebut dalam pentangan buku nanti, dia akan sebutkan bahawa syarat-syarat dan berkenaan dengan tajuk yang lain-lain berkaitan solat tu dia tinggalkan, dia terus pergi pada bentuk rupa solat itu sendiri. Sifat solat itu sendiri yang dia bincangkan, ditinggalkan tajuk yang lain. Bukan kerana tak ada kepentingan, tapi dia ada karangan lain. Yang actually lagi besar, 200 muka surat lebih tentang tajuk sifat solat, sifat wuduk Nabi SAW. So saya kata tak apa, kita hold dulu, kita bincang secara asas bagi tajuk masalah kita. Okay, baik. So bagi siapa-siapa yang ada apa nota tu yang kita telah terjemahkan daripada dalam bahasa Melayu, nota tersebut yang yang saya terjemahkan sendiri,
So kita akan skip sampai terus kepada muka 4. Okey. Kita bincang insya-Allah start dengan Kitabut Taharah. Kitabut Taharah, siapa yang ada nota tu muka 4. Bab pertama mengenai hukum-hukum taharah dan jenis-jenis airnya. Baik. Sebenarnya bila kita lihat para ulama sentiasa memulakan pengajian tentang taharah dalam bila kita macam bab fiqh. Fiqh ni luas sebenarnya. Fiqh ada fiqh ibadat, fiqh muamalat, fiqh berkenaan dengan ibadat. Apa yang Allah Ta'ala perintah kita, solat, puasa, zakat, haji dan sebagainya, tu fiqh ibadat. Kemudian kita ada fiqh muamalat, berkaitan dengan hal ihwal perniagaan sebagainya, fiqh ahwal syakhsiyah ataupun munakahat, buat perkahwinan, cerai, rujuk dan sebagainya, masalah penjagaan anak. Fiqh siasah pun ada, fiqh tentang pentadbiran dan pengurusan. Tajuk fiqh ni sebenarnya dia umumnya berkaitan dengan keseluruhan agama itu sendiri. Bila Allah Ta'ala sebut inna dina indallahil Islam, agama Allah Ta'ala adalah Islam. Okey. Jadi benda tersebut memang tak ada ruang lain. Islam itulah cara hidup kita, baik dalam bersuci, baik dalam kita berkeluarga, baik dalam kita berjiran, baik dalam kita mentadbir. Memang itu ruang dia. Cuma bila kita perhatikan keseluruhan karang-karangan dikarang berkenaan dengan fiqh, dia akan mulakan dengan taharah dulu. Mesti mula taharah dulu. Bab tajuk ni memang jadi satu kepentingan. Bukalah mana kitab fiqh, dia mula taharah dulu. Okey, para ulama kata ada beberapa sebab kenapa mereka mengarang dengan kitab taharah dulu. Yang bermaksud taharah tu penyucian atau bersuci. Dia kata pertamanya kerana kewajipan selepas daripada syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kewajipan pertama yang kita kena buat sesudah syahadah adalah solat. Dan solat tak boleh kita laksanakan tanpa taharah. Maksudnya ibadat yang perlu taharah. Zakat tak payah. Kalau kita tak ada wuduk ke, mandi wajib, tak mandi wajib pun bayar zakat sah. Tak ada masalah. Tak ada taharah diwajibkan padanya. Tapi pada solat mesti dalam keadaan suci. Jadi sebab itu pertama. Kedua, ada juga para ulama menyatakan kepentingan letakkan taharah tadi sebagai peringatan kepada orang yang belajar berkenaan dengan tajuk beramal. Tanpa penyucian jiwa, penyucian diri, ibadat kita kosong. Lepas tu kalau kita lihat dalam muhimmah atau kepentingan yang pertama diberi kepada para anbiya, contoh dalam surah Al-Jumu'ah ayat kedua, Allah Ta'ala nyatakan huwallazi ba'atha fil ummiyin, dialah Allah utus pada bangsa ummi, bangsa buta huruf, rasulan minhum, rasul di kalangan mereka sendiri. Yang tugas rasul tadi pertama sekali, yatlu alaihim ayatihi, menyampaikan kepada mereka, kepada kaum tersebut ayat-ayat Allah, bukti-bukti Allah. Kemudian wa yuzakkihim, sucikan mereka. Salam. Kemudian wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata, ajar mereka kitab, ajar mereka hikmah. Maksud dia sebelum belajar kitab dan hikmah, kitab dan penjelasan kitab dimulakan dahulu dengan penyucian. Sebab kadang-kadang bila kita kata belajar tapi tak sucikan jiwa kita daripada kufur, nifak dan juga penderhakaan pada Allah Ta'ala, apa kita belajar tak beri kesan apa-apa. Takkan masuk ke dalam, dia sampai sini je. Macam yang diberi gambaran oleh Nabi SAW tentang golongan Khawarij. Yang bila mereka kita panggil membaca Al-Quran. Tapi Nabi kata la yujawizu hanya juruhum. Mereka baca tapi tak lepas tengkorok mereka, tak sampai ke hati pun. Bacaan tu ada tapi sampai sini. Sebenarnya tak sampai ke hati, apa guna dah bacaan berkenaan. So balik pada asal, pasal matlamat asal pembacaan kita untuk Quran, belajar Quran, belajar kalamullah untuk kita faham dan juga untuk kita amalkan. Bukan sekat baca tapi untuk faham dan amal. Maka dengan sebab itu memang nak tak nak tajuk taharah ni dikemukakan mula-mula sekali, sebelum segala apa yang lain, supaya kita faham bahawa kepentingan dan agama. Dan bahkan bila kita faham macam ni, macam dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah, dia kata amat mustahil, muhal, dia kata bahawa Ta'ala bahawa Rasulullah SAW ajarkan kita untuk beristinja tapi tak ajar kita kenal Allah Ta'ala. Tunjukkan macam tu sekali Islam punya keprihatinan. Hatta cara bersuci, buang air pun diajarkan. Dengar pelik tapi itulah realiti apa dalam Islam. Jadi kita faham situ lah, ambil sikit. So, pasal buku kita sebenarnya buku Syekh Abdul Aziz At-Tarifi. Tapi buku ni yang saya awal nota ni saya bagi sikit sebab kepentingan masalah taharah ni nak tak nak kena buat dulu. Kan? Kemudian kita faham apa kita bincang yang lain insya-Allah nanti. Baik.
Kitab Taharah, kitab Taharah bab pertama mengenai hukum-hukum taharah dan jenis-jenis air. Okey. Persoalan pertama mengenai pengenalan taharah serta penjelasan kepentingan dan pecahan-pecahannya. Baik, pertama, kepentingan taharah dan pecahan-pecahannya. Taharah merupakan pembuka bagi solat serta syarat sah solat. Syaratnya syarat sah solat yang paling pasti, paling jelas. Dan syarat mesti didahulukan ke atas yang disyaratkan. Bila kita nakkan bincang solat, so syarat untuk solat diterima kena bincang dulu. Nak tak nak kena bincang dulu. Baik. Pada asasnya kita kata benda ni berkait dengan penerimaan solat kita. Solat kita ada syarat-syarat. Antara syarat yang ada adalah bersih daripada hadas dan najas. Dari masa tutup aurat, madhab kiblat, masuk waktu. Ini yang pertama sekali. Taharah terbagi kepada dua pecahan. Pertama, taharah maknawi, iaitu kebersihan hati daripada kesyirikan, kemaksiatan dan setiap apa yang mengotorinya. Apa yang mengotori hati kita, bersih daripada perkara tersebut dipanggil sebagai kebersihan maknawi. Dan dia ada lebih penting daripada taharah badan. Dia maksudnya kalau kita ada taharah hati, taharah badan, dua-dua kena buat. Tapi dari segi kepentingan adalah yang hati dulu. Sebab kalau dia kata hati kita tak suci, tak bersih daripada kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan, macam mana mungkin yang ibadat zahiriah kita, lahiriah kita akan diterima? So, balik pada asal macam kita kata pasal iman itu mula-mula sekali. Iman itu yang awal. Al-imanu awalan. Kalau tanpa iman macam mana kita nak masukkan yang lain? Tapi kalau hati kita masih lagi kufur, engkar, tak ada kepatuhan kepada Allah Ta'ala, macam mana kita nak beramal? Itu realiti yang sebenar. Yang kenapa dikatakan lebih penting. Tak mungkin terrealisasi taharah badan berserta kewujudan najis kesyirikan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat ke-28, yang Allah nyatakan, ya ayyuhallazina amanu innamal musyrikuuna najasun. Hei orang beriman, sehingga orang musyrik itu adalah najis. Najis itu maksud dia adalah kotoran hati. Ini bukankah kita bersalaman, kena basuh tangan sebagainya. Jangan baca dengan literal pula. Kalau kita pula datang buat kelas ni, nanti kena serbu. Sebab apa? Kata orang kafir najis. Ini musyrik ni memang tak sebut. Sebab dia menyekutukan Allah Ta'ala, semua benda yang ada pada dia dari segi amalan tak diterima. So dia anggap kotor. Kekotoran itu pasal tak layak untuk dia buat apa-apa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kenapa dikatakan orang musyrik itu najis. Dan ini ayat. Faham? Dan ayat ni kalau kita faham balik, sebenarnya ayat 28 ni dia datang pada tahun bila Nabi SAW lepas takluk Mekah, tahun ke-9, tahun ke-10 Hijrah, dan memang tak dibenarkan seorang pun musyrik masuk ke Masjidil Haram. Dan memang Abu Bakar Siddiq yang mengetuai haji pada tahun ke-9, dia disuruh isytiharkan barang siapa yang tak Islam tahun depan jangan datang. Jangan datang dah. Tak dibenarkan masuk ke tanah haram lagi. Itu betul kadang-kadang orang tanya kenapa kan Masjidil Haram lah mendapat hukum ini. Kan? Fala yaqrabul Masjidil Haram ba'da amihim hadha. Jangan mereka dekati Masjidil Haram selepas tahun mereka ni. Lepas ni tak boleh datang dekat dah. Kadang orang tanya soalan kenapa tak boleh. Pasal Allah Ta'ala perintahkan. Ada masjid lain dan sebagainya, para ulama terbuka untuk masalah tadi. Tapi pada Masjidil Haram tidak ada dibenarkan. Bahkan tanah haram tu tak ada dibenarkan orang kafir masuk. Ini bahkan benda tersebut adalah arahan Allah Subhanahu Wa Taala yang jelas daripada Al-Quran Karim, tak benarkan. Diorang tipu, itu tajuk lain. Kan jadi macam baru ni kan ada kes wartawan tu dia masuk kan, dia tangkap gambar dan ditunjukkan dia bukan Islam tapi dapat masuk. Dia bukan masalah tajuk awak boleh masuk, kebenaran. Kalau kerajaan tahu, umat Islam tahu, takkan benarkan dia masuk, tu je. Okay, itu tajuk asal. Orang tu tipu, kata Muslim, tak ada salah kita. Masalah dia adalah ni, dia tak ada kes macam orang kata kalau orang bukan Islam masuk jadi hilang. Ada kes orang kata kan, ada mate Filipin tak Islam masuk-masuk tak hilang. Di mana tak tahu. Itu semua cerita-cerita cerita-cerita mastika tahu. Orang Melayu kita kan mastika kan macam cerita. Inilah kubur berasap lah, apalah, semua jadi. Baik. Jadi jaga sikit, bukan itu yang dimaksudkan. Baik. Okey, pecahan kedua, taharah hissi yang bentuk fizikal. Maknawi tak nampak. Hissi ni yang boleh gapai, boleh dilihat, perceivable. Dan datang perincian kata-kata mengenainya dalam baris-baris yang mendatang. Apa yang berikut ni bincang tentang hissi. Yang maknawi ni kita kata kita bincang dalam tajuk belajar tauhid, belajar berkenaan tazkiyatun nafs. Dekat situ kita akan belajar berkenaan dengan pembersihan hati daripada kotoran-kotoran yang mengotorinya. Adapun kotoran yang hissi ni, kini kita belajar cara nak hilangkan kotoran yang bersifat fizikal. Yang maknawi kita tak boleh buat kecuali belajar ilmu akhlak. Baik. Kedua, pengenalannya.
Okay, dari segi bahasa adalah kebersihan dan kesucian daripada sebarang kotoran. Dari segi bahasa, kalimah taharah bermaksud suci dan bersih daripada sebarang kotoran. Dari segi istilah ialah mengangkat hadas atau menghilangkan hadas, dan mengangkat hadas, mana jadikan hadas itu tidak terjadi lagi, dan juga menghilangkan kotoran. Yang dikehendaki dengan terangkatnya hadas adalah menghilangkan sifat yang menghalang dari solat dengan menggunakan air pada seluruh badan. Jika hadas itu hadas besar, atau bila kita junub, mana halangan daripada solat itu diterima, kena hilang dengan cara seluruh badan air dikenakan air. Jika hadas itu kecil, madai dengan ia dilalukan pada anggota wuduk dengan niat. Kalau kita hadas kecil, dan timbullah basuh muka, tangan hingga siku, sapu kepala, kaki. Itu cara hilangkan hadas kecil. Hadas besar kena mandi. Okey. Dan dia kata jika tiada air, itu tajuk asal. Air adalah asas. Jika tiada air atau lemah dia menggunakan air, akan digunakan apa yang menggantikannya, iaitu tanah. Mengikut sifat yang diperintahkan di sudut syarak. Macam mana diterangkan tentang cara kita bertayamum. Nanti kita akan bincangkan. Dan akan datang penyataannya dan insya-Allah dalam bab tayamum. Okay. Yang dikehendaki dengan hilang kotoran itu adalah kalau hilang angkat hadas. Angkat hadas itu maksud dia kan sekatan yang menyekat kesahihan ibadat kita yang perlukan kepada taharah tu dua. Hadas kecil, hadas besar. Hadas besar dengan mandi, hadas kecil dengan wuduk. Kalau tak ada air ataupun tak boleh pakai air, maka guna tayamum. Okey, itu kalau hadas, mengangkat hadas. Menghilangkan kotoran pula, iaitu hilangnya najis dari badan, pakaian dan tempat. Dia tiga yang dimaksudkan tu. Bila kata hilang tu najis tadi, dihilangkan daripada badan, pakaian dan tempat. Tempat mana kita melaksanakan ibadat. Itu yang dimaksudkan dengan hilangkan kotoran. Dan kotoran ni kena define. Dia najis. Kalau anda kata kotor bukan semestinya najis. Ini kadang-kadang ada orang dia pening kepala. Baru peluh datang solat. Kau tak kira ke? Kotor lah. Ataupun lumpur. Yang waktu kami pergi akhir tahun ni tu, tahun lepas, ada perkemahan remaja dekat Perlis. Ada Al-Khadim. Dua Al-Khadim buat sana. Jadi lepas budak-budak ni masuk bawah dalam gua dekat Wang Burma tu, Wang Burma lah. Masuk bawah gua sebagainya, basah-basah dengan lumpur-lumpur. Lepas tu kita kata pergi solat. Ustaz, mana boleh ni? Lumpur. Saya kata kotor betul, tapi bukan najis. Kotor lain, najis lain. Tapi pasal bukan setiap najis itu kotor. Tapi bukan semua kotor itu najis. Contoh macam kita kata benda kotor, macam air liur kita, tak hidung kita, hingus kita, kotor, tapi bukan najis. Bukanlah, tapi macam mana tadi dia kata Petrus cerita lah, ada zaman dulu, entah akhir 90-an ke, awal 90-an, akhir 80-an, tak tahulah dapat mana petua pelik ni. Kalau rasa-rasa perempuan kata ada jerawat, dia ambil hidung kan sapu kat muka. Saya tak faham kenapa. Sampai sekarang saya macam, apa ni? Lepas tu ada macam petua kan, bila anak kena ruam, mak tu dia pergi ambil air liur cenyih kat anak dia. Dia ambil liur cenyih anak dia. Saya kata pasal mak saya kata ini air liur mak untuk anak jadi penawar. Bukan semua. Kalau mak tu makan belacan, budak tu lagi teruk lah kena. Wallahu a'lam kan. Dia kadang pelik-pelik juga manusia ni kan. Kita tak nak marah kan, kata payah pula. Tapi dia ada idea pelik. Benda tu kotor. Soalan kotor tapi bukan najis. Macam ambil air ketiak ke untuk apa? Seri muka. Air ketiak sapu muka. Contohnya kotor tapi bukan okey, faham kan betul? Yang kita bincang ni kotoran yang diisbah sebagai najis yang menghalang akan kesahihan ibadat kita pada badan, pada pakaian, pada tempat kita ibadat. Okey. Maka taharah hissi atas dua bentuk. Okay, jadi taharah hissi yang kita bincangkan sekarang dia ada dua bentuk. Taharah hadas yang khususnya pada tubuh badan, dan taharah kotoran yang ia berlaku pada badan, pakaian dan tempat. Dan hadas pula terbentuk dia dua, iaitu hadas kecil, iaitu apa yang wajib dengan sebabnya wuduk, dan hadas besar, iaitu apa yang wajib dengan sebabnya mandi. Apa menyebabkan kita mesti wuduk dipanggil hadas kecil. Apa yang menyebabkan kita wajib mandi hadas besar. Okay? Sementara kotoran pula tiga bentuk. Kotoran nanti ada yang wajib dibasuh, kita akan bincangkan nanti. Kemudian kotoran yang wajib direnjis sahaja, dan kotoran yang disapu saja. Sebab kalau kita baca dalam hadis Nabi SAW tentang cara pembersihan tu, dia ada tiga cara. Ada yang kita yang kena basuh betul dengan air sampai mengalir. Tapi ada yang kita renjis-renjis je air. Macam air kencing budak lelaki yang kurang umur 2 tahun.
Kalau dia kata, orang kata kenapa? Sebab Nabi suruh. Nabi kata. Kan? Kalau anak budak perempuan kena siram air. Kalau perempuan yang lelaki ambil air, dia ringis dah settle. Kemudian ada disapu saja. Pada contoh macam pada bahagian tempat keluar najis kita, kalau kita ambil tisu ke dan sebagainya, sapu saja dah settle. Jangan cium. Cium kan mula kata, aci ke ada bau ni? Dah masalah. Awak jangan buat mengarut. Nanti kadang-kadang dalam agama ni benda yang dimudahkan kita pening kepala. Baik. Persoalan kedua. Bila kita kata air sebagai benda asal, so air yang terhasil dengannya taharah. Datang mana? Sebenarnya kalau kita para ulama bincangkan, daripada air turun dari langit keluar dari bumi. Di atas asal dia macam air hujan, salji, air batu dari langit. Betul tak? Macam bawah, macam air sungai, telaga, mata air, kan? Air laut, semua di bawah. So dia kata ini yang datang dari atas, so naik dari bawah, dia keluar dari bawah, semuanya asal, atas asal bentuk dia adalah suci. Hatta kalau air tu manis ke masam ke apa dia, macam mana rasa dia, macam itulah dia. Dia tak timbul tajuk. Dan kalau dia kata awak campur dengan benda lain, tajuk lain. Nanti kita akan bincangkan. Jadi air tu, dengan apakah air yang terhasilnya? Taharah. Taharah memerlukan kepada sesuatu untuk dibersihkan dengannya dan dihilangkan dengannya najis. Juga diangkat dengannya hadas. Dan ia adalah air. Air terhasil dengan taharah adalah air yang tahur, bersifat menyucikan. Itu yang suci pada zatnya dan menyucikan terhadap yang lain. Dan dia kekal pada asal ciptaannya. Iaitu pada sifat yang dicipta padanya sama sahaja, sama ada turun dari langit seperti hujan, cairan salji, air batu, ataupun mengalir di tanah seperti sungai, mata air, telaga dan lautan. Dan dia ulang balik, sifat dia turun macam mana, keluar macam mana, benda tu macam itulah dia. Kalau dia manis-manis, masin-masin, masam-masam, tak ada hal. Jangan persoalkan. Tak sanggup tajuk lain. Awak tak sanggup baca kan? Lain macam bang. Itu tajuk lain. Awak tak lalu tajuk lain. Tapi benda berkenaan air itu suci. Macam kalau jumpa air lopak air tepi jalan kan. Air itu tak ada benda yang mengotori dia. Air itu boleh wuduk. Lalu tak lalu je. Nak ambil air berkenaan. Dan kebetulan di tempat kita air banyak, kita eksesif sikit lah. Kalau duduk kat Afrika, itulah air mungkin air minum awak. Macam kawan saya cerita dia jalan daripada Sierra Leone, barat Afrika sampai ke Sudan untuk belajar agama. Dia datang macam tu, dia numpang sebagainya. Tapi dia kata air lopak berkali dah dia minum. Dia kata kawasan tahu nak milih macam mana. Nak air putih. Memang air tu dia campur tanah. Tapi air tersebut suci, menyucikan. Suci dan menyucikan. Dia turun macam tu, dia keluar macam tu. Macam air sungai Pahang, nampak coklat kan. Macam tu. Tapi kalau air sungai Kelang tu, ni sikit lah. Lepas campur bukan. Kilang ni tuang, pampers baby ada, bangkai anjing ada. Tu tak tajuk lain. Okey. Kenapa kita kata macam ni? Kerana firman Allah Ta'ala dalam Quran surah Al-Anfal, wa anzala alaikum minas sama'i ma'an tahura. Li tahirakum bih. Kan? Dan dia turunkan ke atas kamu dari langit air untuk disucikan kamu dengannya. Dan Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Al-Furqan ayat 48, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Okey. Dan kami turunkan dari langit air yang menyucikan. Sifat air itu disebut tahur, yakni menyucikan. Baik. Dan juga kerana sabda baginda SAW dalam hadis baginda, yang ini ketika mana untuk istiftah, yang Abu Hurairah radhiyallahu anhu tanya Nabi tentang bila Nabi diam di antara takbir dengan bacaan, apa Nabi sebut. Nabi kata, aku sebut. Antara yang Nabi sebut adalah Allahumma dan Allahumma, dia kata Allahumma naqqini min khataayai. Ya Allah, bersihkan aku daripada kesalahan-kesalahanku bil ma'i wasalji wal barat, dengan air, salji dan air batu. Dia barat tu bukan embun. Banyak orang sekarang terjemah barat tu embun. Kalau embun nada dia panggil. Embun panggil nada. Barat tu yang macam kita kat Malaysia jarang jumpa. Cuma kalau kita kat Malaysia, kalau jadi tu orang ambil untuk buat penerang hati. Air batu kan. Kalau kami di Yaman dulu, memang musim pertukaran daripada musim panas nak masuk musim sejuk, hujan turun air batu tu bersepah. Kalau kita tahu hujan turun kan tengok putih tepi jalan. Tapi budak-budak tak kutip lah. Dan orang Yaman pun tak kutip. Kita Malaysia jumpa tu kutip lah kan. Nak buat penerang hati. Membaca malas kan. Belajar malas. Tapi nak terang hati, yang bagus. Semua nak ilmu tanpa belajar. Ni realiti yang salah. Baik. Jadi bila Nabi sebut macam tu, maksud dia basuh aku dengan, bersihkan aku
Allah maghsilni min khotoyai. Ya Allah, basuhlah aku daripada kesalahan-kesalahanku. Bil ma'i wasalji wal barad. Dengan air hujan, dengan air batu dan juga salji dan air batu. Tapi nanti hari tu ada tunjukkan gambar video kot. Ada mamat ni dia ambil air salji tu terus wuduk. Dia cairkan, bukan macam tu. Ambil gonyoh-gonyoh bukan cara dia. Ada frostbite nanti, kan mati kulit tu tak? Mati apa? Sel hidung ni kan cabut tu. Dia pasal benda tu sejuk sangat. Mana air tu sumber daripada salji. Dari air batu. Itu yang kita ambil untuk wuduk. Bukannya kita bantai ambil salji tu gonyoh kat muka. Kan? Istinsyak masuk dalam beku otak tau. Faham tak? Kan istinsyak kan? Bantai macam minum air sejuk pun tiba-tiba rasa brain freeze, tiba-tiba sejuk sedut hidung air batu habis. Baik. Dan tidak akan terhasil taharah dengan cecair selain air. Seperti cuka, petrol, jus macam ni lah, jus buah-buahan ke benda kan. Limau dan sebagainya, apa-apa yang menyerupai yang demikian. Air celah akar. Kadang orang Melayu kita masuk hutan kan, dia potong akar, air dalam akar pokok sebagainya. Itu tak termasuk sebagai air yang suci menyucikan. Cair tebu lah. Ada airnya, tapi tak boleh buat bersuci. Kan? Sejak dapat kot kan. Tahulah apa jadi kalau basuh punggung benda tu kan. Tapi bukan yang cecair tu maksud air tadi lah. Apa turun lagi atau keluar dari bumi. Di atas bentuk asal dia. Adapun yang mana-mana daripada jus-jus dan sebagainya bukan boleh pakai. Sebab benda-benda ni wujud pada zaman Nabi SAW dahulu. Ya, tak ada, tapi tak dipakai sedemikian. Okey, baik. Dia kata apa? Dia kata kat sini, dalam hadis yang kedua tadi lupa tinggal. Tentang air laut kan dia kata atas rupa macam tu, masin ke, kan, pahit ke tak kisah. Sebab apa? Sebab dalam hadis Nabi SAW bila tanya baginda SAW tentang air lautan, dia masin. So, ada orang kata macam, tapi air lain tawar di masin boleh bersuci ke? Para sahabat pernah tanya Nabi SAW. Hadis ini dalam Sunan Tirmizi. Bila seorang lelaki jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, inna narkabul bahra. Ya Rasulullah, kami berlayar di lautan. Wa ma'ana qalilun minal ma'i, dan bersama kami ada sedikit daripada air. Fa in tawadda'na bihi, kalau kami wuduk dengan air sedikit ni, atishna, kami akan dahaga. Afana tawadda'u bima'il bahri, boleh tak kami wuduk dengan air laut? Nabi pun jawab, huwa, laut itu at-tahuru ma'uhu, bersifat menyucikan apa? Airnya. Al-hillu, yang bersifat halal apa? Bangkainya. Nabi jawab dengan dua jawapan, sebab kalau yang biasa pun orang ni terkeliru, nanti kan benda lain pun dia terkeliru. So Nabi jawab siap-siap. Bab bangkai lautan. Dan hadis juga dalil bahawa apa bangkai lautan yang tuan-tuan makan tak mati, tak sakit, makan. Rupa apa sekalipun. Atau para orang bahaskan sampai kalau rupa orang sekalipun sembelih makan. Ni jadi kes apa? Ikan duyung. Dugong tu dugong lah, faham. Orang Melayu kita ada ikan duyung, tajuk lain. Ni kan saya cakap terus terang, memang ada orang percaya, memang tak tahulah. Pasal bercakap pun untuk guru, takkan orang nak nafikan. Tak, saya ada tulang duyung. Orang bagi kat saya, abang saya bagi. Dia dapat daripada tuan-tuan guru kat mana dah. Tak sebut negeri lah. Kan sebut negeri kan orang marah pula. Tapi cerita dia memang ni, kononnya dia seru ikan duyung tu pergi tepi lautan, tangkap, sembelih, air mata masuk botol, tulang ambil, proses, jual dekat anak murid. Anak murid pun jual, bagi kat orang ni. Abang saya bagi saya satu, adik saya satu. Tak tahulah, dia katanya orang sayang. Saya tak pakai pun orang sayang. Pelik betul, tak tahu kenapa. Tapi cerita dia pelaris lah. Kan macam tu lah, kalau dia masak tak sedap lah. Laris macam mana? Okey. So jadi air tu kalau dia kata macam tadi pasal keselautan tadi, kalau air tu warna hijau kerana lumut ataupun bau belerang, rasa masin, tetap halal untuk kita, sah untuk kita pakai bersuci. Contoh air tu keluar daripada mata air berdekatan gunung berapi. Memang bau tu bau belerang. Warna hijau kerana apa? Lumut. Ataupun macam inilah, rasa masin kerana lautan, tetap halal dipakai untuk bersuci. Di atas sifat asalnya. Kalau kita yang tukar colour dia, tak inilah. Colour tu tukar sebab kita, maka tak boleh pakai. Kalau bernajis, najis lah. Kalau tak najis pun, dia panggil air mutaghayyir, yang apa? Macam air gula lah. Macam air gula, bang. Boleh wuduk ke? Rasanya boleh kot. Ni jaga-jaga sikit. Baik. Okey. Dia kata sekiranya taharah, ya. Kan dia kata kat sini ayat surah Maidah, fa in lam tajidu ma'an, kan apa dia kata? Walam tajidu ma'an fatayammamu sa'ida. Maka sapulah dengan tanah yang bersih. Dia kata kat sini sekiranya taharah boleh terhasil dengan selain cecair air,
pasti dipindahkan ketiadaannya kepada benda lain. Contoh pasal minyak, zaman Nabi ada. Semua cair lain tu wujud. Jus-jus ada. So sekarang ni kalau boleh tukar pada yang lain, pasti Nabi akan alihkan ke situ, berbanding terus pergi pada tanah. Dan tak dipindah kepada tanah. Ni tak ada air, terus pindah pada tanah. Tak ada macam kita pandang, air tak ada. Tapi jus, Coca-Cola tu ada tu. Air Coca-Cola dan peti ais ada. So macam mana? Uduk Coca-Cola ke? Pergi kat tanah. Pergi tanah. Jangan kata macam, tapi ni air juga, walau. Jangan buat mengarut. Baik. Persoalan ketiga, apabila air dicampuri oleh najis. Okey. Apabila air dicampuri oleh najis dan mengubah salah satu di antara tiga sifatnya, baunya, atau rasanya, atau warnanya, maka ia telah adalah najis secara ijma' dan tak diharuskan digunakan, tak dibenarkan digunakan. Nanti tak akan mengangkat hadas dan tak menghilangkan kotoran. Sama ada sikit atau banyak, jumlah dia tak kisah. Ini contoh dia macam, kami terkena tu sekali. Balik-balik daripada Perlis, singgah dekat Sungai Tadi, rumah Pak Motor, tiba-tiba kan, air tu coklat. Apa pasal coklat tak tahu. Rasa macam-macam lah. Kita pun nak pakai macam tak nak pakai. Rupanya buka-buka tong atas tu, ada tikus mati. Alamak kan, yang ada seorang pernah kumur dah mulut. Okey, dia colour kan, dia berubah, dia dah habis dah. Dia tak kira sikit atau banyak Kadang-kadang ada kita limitation kan dua kullah. Kullah dalam bahasa Arab ni sebenarnya maksud dia water jar. Jak air. Dan jak air ni ada saiz besar, saiz kecil. Sebab tu kita lihat bila tentang tajuk dua kullah tadi, kita buka kitab-kitab fiqh, tak ada kesepakatan berkenaan dengan kadar dia. Seorang kata 500 kati Baghdad. Ini adalah apa yang Imam Syafi'i rahimahullah nukilkan daripada Ibnu Juraij. Ibnu Juraij tabi'in. So dia kata 500 kati Baghdad. Tapi daripada para sahabat tak ada sebarang kadar. Tak tahu banyak mana. Daripada Nabi pun tak ada penjelasan. Dan benda tu tak tahu jumlah dia. Kadang orang kita ni kata, kau jatuh benda ni, bukulah. Dia tajuk asal berubah. Kalau berubah, lautan besar mana pun, satu tasik pun, contoh kita ada tasik besar. Tasik apa sini dekat? Tasik banding Seorang kencing seberang sana, seorang sini duduk sini, angkat-angkat air buang kencing. Satu tasik tu dah najis. Kalau orang tu kencing dekat Labuan, kita kat sini kan, kat Terengganu angkat-angkat air buang kencing. Semua dah najis. Faham Dia tak kira saiz kawasan. Banyak mana. Asal berubah bau. Yang ada khilaf adalah masalah kalau air tersebut tak berubah dan dia kurang. Kat situ mula diorang ada start perbalahan. Najis atau tidak. Tu timbul tajuk masalah dokolah tak dokolah. Kalau berubah, tak kira air tu banyak mana. Satu tasik, saya kata ulang. Tasik besar mana pun, dikira selah najis semua sekali. Kalau tak berubah, itu yang ada khilaf para ulama. Kadar dia banyak mana? Apakah minimum kadar tadi? Ada yang kata kalau minimum dia pakai air rasa macam pakai najis. Tu soalannya macam mana kan? Kita pakai sini satu kolam swimming pool, laci tak? Kawan tu kencing situ, kita nampak kita. Macam mana? Kadar dia. So ada khilaf. Kalau tak berubah, dia ada khilaf. Tapi kalau dia kata berubah, ijma'. Air itu tak boleh pakai dah. Walau banyak mana sekalipun jumlah dia. Walau sebesar tasik, walau sebesar lautan. Kan kita bunuh berlaku peperangan kat sana, orang sana dibunuh campak ke lautan sampai bau bangkai kat sini. Satu laut tu dah tak boleh. Faham Ini sudut asal. Okey. Adapun sekiranya ia dicampur oleh najis tak mengubah salah satu sifatnya. Ni disebut. Jika ia adalah banyak, maka tidak akan ternajis dan akan terhasil taharah dengannya. Manakala jika dia adalah sedikit, maka ia ternajis dan tak terhasil taharah dengannya. Batasan air banyak sedikit adalah apabila mencecah 2 qullah dan lebih. Cuma soalan 2 qullah tu banyak mana? 2 qullah tu banyak mana? Kat bawah tu dia letak kan. Qullah ni adalah bekas air, menyamai lebih kurang 93.075 dan ataupun 160.5 liter. 2 qullah lebih kurang 5 kirbah. Ini semua ni anggaran sebenarnya. Berdasar pada yang datang daripada Ibnu Juraij tu, 500 kati Baghdad tu lah yang tuan-tuan dengan 14 tim minyak tanah dan sebagainya, semua dasar pada itu. Daripada asal dia, kita tak tahu jumlah dia kadar yang tepat. Pasal para sahabat Nabi tak bincang. Mereka tak bincang tentang tadi. Dan diorang kemuskilan berlaku bila masalah ada perubahan. Tak berubah. Kalau air tu kotor berubah, tak ada masalah. Tuan-tuan pernah dengar kes mesin basuh? Mesin basuh kan? Sebenarnya tajuk mesin basuh tu kes ni lah.
Kalau dia kata pakcik tu, sebut pakcik lah, makcik kan tak elok. Dia punya apa suara dalam lah tadi. Katakanlah terkenai kencing sikit. Kemudian dia masukkan sekali dengan baju lain. Kemudian air tu datang masuk dan keluar, masuk dan keluar. Kalau dia kata air tadi kan, tak ada bau hancing dan sebagainya, dah berterusan, sebenarnya selesai lah. Tak timbul masalah apa najis sedikit menajiskan air tersebut, semua najis. So air tu datang dan pergi, masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar, sampai hilang. Memang air mula kita basuh baju kan mulakan keladak. Kan hujung tu warna apa dah? Dah cerah dah, habislah. Masalah apa? Oh tak boleh, kerana dia bertakung. Ulah. Ini realiti dia sebenarnya benda ni adalah masalah khilaf dari segi masalah apakah jumlah minimum. Tapi kalau tak berubah lah, kalau berubah, kita sepakatlah bahawa ia salah. Kalau tak berubah tu yang kita kata ada masalah, khilaf di kalangan para ulama. Kalau anda kata dia berubah, tak ada khilaf dia telah najis. Itu asas Baik. Okey. Okey. Okay, batas dia kata okey, sedangkan yang sedikit adalah apa yang kurang dari itu. Dalil untuk itu adalah hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata dalam sabda Rasulullah SAW, okey. Dia kata al-ma'u tahurun la yunajisu syai'. Air itu adalah suci, tak menajiskannya apa-apa. Ini ditanya kepada Nabi SAW berkenaan dengan bi'ru budha'ah. Ada satu telaga. Memang kalau orang datang pergi sana kan, ada tempat tu ada lagi. Yang telaga tadi, dia kata jatuh dalamnya macam-macam. Kadang tulang apa binatang makan, benda anjing makan lebih jatuh dah tu. Kain perca, haid pun jatuh kat situ. Lepas tu para sahabat tanya Nabi, macam mana air telaga tersebut? Nabi kata, ia suci, tidak menajiskannya apa-apa. Okay, bila dibahaskan, kenapa para sahabat tanya Nabi? Kalau dia kata air itu memang berkeladak, nampak kotor, diorang takkan tanya. Diorang tanya sebab air itu tak berubah. Sebab tu diorang tanya Nabi. Kalau dia kata air itu berubah, tak ada persoalan. Memang semua faham. Tak berubah tu yang diorang mula tanya. Kalau memang dikatakan air itu sikit je, tak besar pun kawasan tu. Kalau untuk kita baca bincang dua kolah tu tak sampai pun sebenarnya. Tapi realiti dia, ini perbahasan. Kemudian, apa sabda Nabi SAW, idza balagha ma'kullatan lam yahmil khabath. Bila mencecah air dua kolah, dia tidak menanggung najis. Realiti dia macam inilah. Macam pada asasnya, kalau seorang tu dia tengok air tu kan macam sebaldi air, jatuh tak cicak dalamnya, awak rasa sanggup nak pakai lagi tak? Sebaldi air tak cicak jatuh, tegang masuk air mulut. Kalau rasa tak kisah, maksudnya okey lagi lah. Kalau dia kata dia rasa je, dan buang air tersebut. Realiti dia macam tu lah asas dia. Itu lebih tepat. Tapi kalau ikutkan kepada masalah asas ukuran, awak nampak macam tu dah, awak pun rasa tak suka pakai, tak adalah. Tu realiti yang asas. Kalau pakai air tadi dan rasa macam tak kenalah, dan tinggalkan. Dak ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa meragukan kamu kepada apa yang tak meragu-ragukan. Itu lebih mudah. Dia kan jangan jadi macam ada separuh orang. Kan dia tanya soalan dekat saya, "Ustaz, saya keluar rumah. Saya balik rumah kena hujan. Okey. Saya nak wuduk, kena mandi dulu ke?" Saya kata, "Kenapa?" "Yalah, saya kena hujan." "So, yelah, entah atas pokok tu ada taik burung tu hujan lintas kena kepala saya, lepas tu saya..." Dia panjang fikir macam tu sekali. Saya katakan itu, Kak, air pipe akak pakai, entah ada tikus mati kat ujung sana, akak tahu tak? Dan tak fikirlah. Dia fikir pula air hujan jatuh kepala, entah ada burung berak kat atas, lepas tu kena air hujan jatuh kepala dia. Allahu Akbar. Ini realiti dalam masyarakat kita. Was-was melampau. Sedangkan benda tu tak nampak, tak ada lah. Nampak ada, tak nampak tak ada. Jangan banyak fikir. Umar bin Khattab pernah sekali, dia dengan para sahabat, dengan Nabi SAW sekali, sampai suatu tempat. Kemudian diorang tengok ada kawasan air, ada air tadahan. Kemudian bila Nabi dengan para sahabat mula nak ambil air itu untuk bersuci dan sebagainya, Umar pergi angkat suara, nampak tuan tempat air itu datang. Dia kata, "Ya sahibal ma', tuan air, ada tak binatang masuk dalam sebagainya?" Nabi kata dengan orang tu, "Jangan jawab. Jangan jawab." Nabi kata pada orang tuan tempat air itu, "Jangan jawab. Inna hadza takalluf, ini perbuatan memberat-beratkan diri." Kalau kita buat macam tu, tak keluar rumah kita tau. Nak berjalan pakai slipper tak sing tak boleh, sekian tak boleh. Lepas tu tar ni pula dapat mana ni lah, benda habis. Realiti dia jangan buat. Benda ni adalah antara perkara-perkara yang mesti kita tinggalkan, memperberat-beratkan diri dengan perkara yang tak mesti. Baik. Okey, itu kalau bercampur najis. Berubah, tak boleh pakai. Tak berubah,
maka benda tu tengok banyak atau sikit. Kalau kita rasa memang tak ni, dan buang terus, ambil lebat baru, tukar air lain. Tapi kalau dia kata kita pakai dan tak rasa macam tu, dan terus pakailah. Itu asas dia. Kalau tak berubah, kalau berubah confirm. Macam saya kata dia, untuk saya tikus dalam tu air coklat. Seekor je, bukan banyak pun, seekor je tikus tu. Itu cerita, panjang cerita. Semua macam mungkin tak ada siapa masak air lah kita je. Allah alam. Baik. Persoalan keempat, apabila air dicampuri sesuatu yang bersih. Apabila air dicampuri dengan sebahagian yang suci seperti daun-daun pokok. Okey? Atau sabun atau usnan. Usnan tu dia dikira sebagai macam tumbuhan dikenali sebagai glasswood kan, atau silikonia yang dia bunya digunakan untuk membasuh pakaian dan tangan. Okey. Dia kata disebut ataupun bidara. Macam biasa orang buat air bidara untuk mandi mayat. Okey. Dan sebagainya, dan bahan-bahan suci ia tidak dan tak menguasainya. Dia syarat kalau overpowering maka dia dah berubah. Kalau dia kata tak overpowering, dia sikit, macam sikit je bau dia. Dan macam bidara kita campurkan, air tu masih putih. Air tu masih putih. Okey. Maka maka yang sahihnya ia bersifat menyucikan dan dibolehkan untuk bersuci dengannya daripada hadas ataupun najas. Kalau tak menguasai, kalau dah bertukar sungguh macam bercampur gula ke sebagainya kan, kemudian mengubah. Ini yang kalau kita buat sendiri Kalau yang kita tak buat sendiri, memang daripada tadi bau belerang, warna lumut, rasa masin, tak ada hal. Itu memang macam tu Allah tak jadikan dia. Tapi kalau kita yang tuang, dia tajuk lain. Kita yang tuang, kita yang campur. Kan sirap ke, keluar-keluar sirap merah. Nak wuduk tak? Ni masalah. Kalau dia kata sikit sangat tak nampak, tajuk lain. Kalau nampak perubahan jelas, maka dekat situ dianggap perkara berkenaan tidak lagi menyucikan. Okey? Tak apa kan? Ke sana habis bateri. Bukan penyucian. Faham tak? Dia macam kita bersabun lah. Kita akan bilas balik dengan air biasa. Air bidara tu sendiri, dia bukan bermaksud dengan maksud dia kata penyucian total. Dia membantu pembersihan. Bahkan air kapur barus tu sebenarnya untuk masa Audi, dan kapur barus ni sebenarnya bukan kapur-kapur kalsium klorida tau. Kapur barus ni sebenarnya bukan kapur-kapur tu, dia adalah kapur campur.
daripada bunga. Pokok tu kalau tuan-tuan cari dalam internet, dia ada CAMPORE, campur. Pokok tu besar, bunga dia warna putih. So bunga tu diambil dan diekstrak, dari itu dah keluar. Barus nama tu tempat perdagangan ke apa pelabuhan perdagangan dekat Indonesia. So pasal dekat situ dulu dijual barang tadi, akhirnya dipanggillah kapur barus. Asalnya dia bukan kapur-kapur, bukan kapur macam tu lukis kapur-kapur conteng tu. Bukan kapur-kapur sirih, bukan. Kampur sebenarnya. Dia ada bau, dia memang bunga khas, ada bunga dia. Jadi dia orang jadi macam apa? Tone down. Tak ada rasa macam nak balik kampung jumpa bini. Bini jangan buatlah macam tu pula kat suami. Letakkan baru lepas dia kat teh kopi suami, janganlah. Nak ceritakan. Nak ceritakan. Ni masalah apa? Masalah pada realiti, pada badan mayat dia ada apa? Mengurangkan apa? Jaga daripada reput cepat. Tu tajuk asal. So, cuma ialah bila kat sini kan, dalam tajuk mandi mayat tadi, kita dah tahu bahawa mayat tadi, basuhan tersebut bukan untuk dia, suci. Jadi macam panggil apa? Panggil masuk untuk ibadat. Kita ni nak beribadat. So kita kata apa, macam ada apa hadis yang tak sahih mengenai tajuk ni. Pada malam jin, Nabi mengajar jin. Pada malam tersebut Nabi tanya kepada sahabat baginda, iaitu apa, Abu Ibn Mas'ud, ada tak air? Dia kata tak ada, tapi untuk mengatakan bahawa boleh untuk mutaghayyir, macam lah air Coca-Cola sebagainya, untuk pakai untuk berwuduk, tapi tak benar lah. Tidak benar, sebab balik pada asal ulangan tadi dia bukan benda yang sama. Okay, baik. Persoalan kelima, hukum air mustakmal dan taharah. Air mustakmal dan taharah seperti air yang terpisah dari anggota orang yang berwuduk dan orang yang mandi wajib. Ia adalah suci lagi menyucikan terhadap yang lain mengikut pendapat yang sahih. Ia akan mengangkat hadas dan menghilangkan najas, selama mana ia tidak berubah dari kerana warna atau bau, dia tak boleh pakai lah. Tapi kalau dia kata tak berubah, okay? Kerana dia kata dari kerananya salah satu sifatnya iaitu sucinya air yang mustakmal ni. Bahawa Nabi SAW dahulu bila bagi hampir mereka para sahabat berbunuh-bunuhan untuk ambil air wuduk baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang sahih. Dan ini pada Nabi sahaja. Ustaz ke, tok guru ke, dan wali ke, tak ada. Untuk Nabi, apa terpisah daripada Nabi SAW adalah barakah. Kita tak pernah menafikan perkara tersebut. Kadang benda ni pada geng-geng ahli bid'ah pun dia pening kepala bila kita kata, saya tak kisah, asal Nabi punya badan dia. Kalau dia kata tak ada, tengok ni sahabat. Saya kata ya, Nabi. Kalau benda tak ada kena badan Nabi, awak pergi buat apa? Macam lambang capal. Mana kena badan Nabi? Lambang tu tak pernah Nabi letak kat badan baginda untuk kita cium. Kalau benda memang Nabi pernah pegang, macam cawan ni katakanlah, Nabi pegang cawan ni, memang kita berebutlah cium juga. Masalah kan tak ada satu pun yang sahih. Semua reka datang mana entah. Ada dia kata apa Laila Majnun. Bila Laila tak ada, Majnun duduk kat dinding dapat cium dinding pun aci lah.
Itu pasal Laila pernah tinggal situ. Memanglah Majnun duduk peluk-peluk dinding tu nampak macam tak dapat Laila pun, dapat dinding Laila pernah sentuh pun aci lah. Sebab Laila pernah datang. Yang capal tu datang mana? Datang bila Nabi sentuh capal tu? Lepas tu dari lain rupa pula. Yang ni ada bawah dia ada 2. Yang tu bawah dia 1. Yang ni panjang, yang ni pendek. Jadi cap, jadi topi. Sallu ala Nabi. Tahulah. Realiti kena faham. Jadi memang para sahabat dahulu berebut untuk dapatkan air wuduk Nabi SAW. Hatta tentang rambut baginda sendiri, betul. Nabi ketika dalam perjanjian Hudaibiyah, kan lepas tak boleh masuk Mekah. Nabi SAW suruh para sahabat tahallul, balik. Sebab kita dah tak boleh masuk tahun ni. Jadi, diorang pun mula tak nak. Nabi SAW pun kata pada isteri dia. Isteri kata, engkau buat dulu ya Rasulullah, kau tengok apa jadi. Rasulullah SAW pun panggil tukang cukur. Rambut Nabi yang dicukur itu, Nabi kata pada para sahabat, 1,400 orang. Ambil seorang sikit. Bukan selai-selai Mana ini ambil sikit. Rambut Nabi yang dicukur pada hari berkenaan, diagihkan kepada 1,400 orang para sahabat. Yang ikut serta untuk tunaikan umrah. Bersama Nabi SAW. Tapi tak boleh masuk. Maka rambut tu ambil lah seorang sikit. Tapi realiti dia, semua para sahabat bawa mati. Rambut berkenaan. Tak ada siapa tinggalkan rambut ni. Ni sekian ambil anak. Tak ada, ambil bawa mati. Bagi mereka nak benda tu bersama dengan mayat mereka. Itu realiti yang menyebabkan awak tak jumpa rambut Nabi. Semua orang mengaku, semua tak betul. Ni ceritalah, itu ceritalah. Yang ada seorang dia kata dekat Emirates kot, yang kata basuh rambut Nabi setahun sekali. Orang yang sama ni, dia pernah upah biaya seorang guru tarikat untuk tulis kesan-kesan Nabi, jejak Nabi kat mana ada. Rambut kat mana, kuku kat mana, ni kat mana. Dalam buku tu dia bayar, tak ada pun rambut yang beberapa tahun kemudian dia ada. Kerana kawan ni dia bayar. Macam kata, okey, awak buat kumpulkan data-data tentang mana barang-barang Nabi. Orang tu siap dah cetak buku. Selepas beberapa tahun kemudian, tiba-tiba saya datang bawa. Saya biaya dia tak boleh jumpa barang dekat saya. Dia reka-reka. So, realiti kena jaga-jaga sikit babnya. Okay, jadi tajuk tubuh badan Nabi berkat hidup dan mati. Settle. Takkan ada orang lain macam Nabi. Okay, tapi dalam masa sama, jadi kalau air itu kotor, Nabi takkan akan gunakan, biarkan para sahabat kutip. Satu. Dan kerana baginda dahulu telah menuangkan ke atas Jabir daripada wuduk baginda ketika beliau dahulu sakit. Jabir bin Abdullah sakit, Nabi wuduk, Nabi bagi air wuduk tu sapu kat badan dia. Kalau najis, Nabi takkan buat. Okay. Jika ia adalah najis, nescaya tidak harus perbuatan itu. Juga Nabi SAW, para sahabat dan isteri baginda wuduk pada bekas minuman dan bekas makanan. Okay, serta mandi dalam dulang. Dan serta dalam keadaan seperti ini, takkan selamat daripada percikan yang akan jatuh ke dalam air dari yang telah digunakan. Maksudnya bila kita mandi, ni yang kita kata Nabi mandi dengan isteri dia Maimunah, Aisyah, Ummu Salamah, besen yang sama, dia cedok-cedok air sapu badan. Dia pasal mandi bukan macam zaman kita buka pipe gitu. Dia orang mandi ambil style cowboy tau. Orang kita mandi cowboy tu, itu mandi zaman dulu. Bekas saya ambil, bawa keluar. Dan bila Nabi mandi, Aisyah cerita kan, pernah sekali diorang mandi bersama, dan kemudian besen tu berebut-rebut air. Bila berebut-rebut air, sampai Aisyah kata, ya Rasulullah, dak li, tinggal untuk aku. Nabi cepat nak ambil air tersebut. So kalau buat macam tu, rasa-rasa jatuh balik tak air pada badan kita dekat dalam tu. Siapa nak tahu, balik rumah, ajak isteri. Ambil besen satu, yang kita tengok. Ustaz kata, kita tengok macam mana. Okay. Dalam kisah tersebut, Nabi tak kisah apa yang jatuh, awak kisah sebab apa? Bahkan kita kata macam sengaja tadah, Nabi tak buat. Tadah air, wuduk subuh, campur zuhur, pakai asar. Awak dah gitu, awak nak pakai balik. Kan? Lepas tu, maghrib kan, masuk mulut balik. Awak takkan buat. Dan memang Nabi tak pernah tadah untuk berwuduk semula. Tapi sibuk dengan percikan tu tak ada. Kalau kita kecil-kecil dia diajar macam tu, punya payah nak mandi wajib. Sentiasa rasa mandi wajib tak sah. Sentiasa rasa. So dia bagi lah, bilik mandi tu kecil. Kan? Kemudian nak mandi, dekat asrama lah, besen, baldi. Dah bawa dah ni, lepas tu nak mandi, tarik air. Kemudian pasal tak nak bagi jatuh balik. Heboh lah kan, sampai ke pintu. Lepas tu ambil lagi. Jatuh balik, alamak, tak sah dah air.
Faham tak? Kadang-kadang benda macam ni yang kita akan panggil apa? Dalam konteks agama sebenarnya sangat mudah. Yang kita pening kepala kenapa? Kalau Nabi tak sibuk, sibuk apa? Dan kebetulan pula macam hadis Osman bin Affan. Yang dalam hadis yang apa yang disyarahkan oleh Syekh Abdul Aziz At-Tarifi berkenaan dengan tajuk. Dia apa? Sifat wuduk Nabi dari hadis Osman bin Affan. Osman bin Affan pernah diminta oleh orang ramai tunjuk pada mereka wuduk Nabi. Dia minta bekas. Bawa bekas air wuduk. So dia mula-mula dia tuangkan air bekas tadi ke tangan dia 3 kali. Tadah dia basuh dulu tangan dia 3 kali. Dan bila sebut basuh, kalau saya buat macam ni, bismillah. Ni minum. Ni basuh. Bila air tu macam ni dah dekat tangan saya, dia mengalir kan. Saya buat macam ni, ini basuh. Ini adalah basuh yang dimaksudkan dalam perbuatan para sahabat dan perbuatan Nabi. Orang kita tak nampak ni basuh. Dia kata, ustaz, itu ustaz sapu air. Kita ambil air itu, kita ratakan. Itu basuh yang dimaksudkan dalam perbuatan Nabi SAW dan para sahabat. Yang banyak orang tak faham bab ni. Bila kata basuh tu, maksudnya dia ambil air tu, gitu kan. Kalau dia kata nak basuh tangan dia, dah banyak pula. Okay. Ni kan, dia jatuhkan air tu, kemudian dia ini basuh yang dimaksudkan. Sangat jauh dengan bayangan kita tentang basuh. Yang kita bayangkan kena air tu buka, bong, lepas tu ambil. Itu realiti yang sangat salah lah. So Osman bin Affan, dia tuangkan air 3 kali kat tangan dia basuh. Kemudian dia celup. Dalam bekas tu, dia celup tangan dia, dia ambil. Masuk kumur-kumur, masuk air hidung 3 kali. Kemudian dia ambil lagi. Ambil untuk muka pula 3 kali. Perasan tak air ni jatuh balik? So kalau dalam kisah ni macam kisah yang Nabi kita bincang sekarang ni, Nabi tak sibuk, sahabat tak sibuk, awak sibuk Ustaz. Tapi ustaz saya kata, takkan ustaz awak Nabi? Kadang-kadang kena kasar sikit macam ni cakap. Tak orang faham kadang kan. Kita bagi hadis Nabi, dia datang, tapi ustaz kat TV hari tu kata, mana Nabi sabda pun ustaz TV menang lagi. Ini kadang-kadang tak ada disiplin. Panggil disiplin dalam belajar agama tak ada. Sebab kita lupa sebenarnya, dalam syariat Islam ni, dia bukan bergantung dengan orang-orang. Kalau orang tu buat dan dia kata Nabi buat, dan kisah tu adalah sahih, dan kita angkat tangan. Tapi kan dia kata benda tu dia buat, tapi tak ada rujukan Nabi, tapi dia cakap sendiri. Dan dia wali. Dia ustaz, dia wali. Atau duduk Yaman lama, atau sekian. Itu bukan tajuk alasan, itu bukan dalil. Itu bukan dalil ya. Baik. Okey, dia kata okey, kerana sabda baginda Rasul kepada Abu Hurairah anhu, dan beliau pada awalnya adalah ada junub. Okey. Nabi kata apa? Al-mu'minu la yanjus. Sebab cerita macam ni. Abu Hurairah anhu, dia nampak Nabi, lepas tu dia lari. Lepas tu datang balik, nampak basah. Dia mandi. So dia Nabi kata, tadi aku nampak kau gimana? Dia kata, ya Rasulullah, aku junub, aku tak nak jumpa kau dalam keadaan junub. Nabi kata, subhanallah, orang beriman tak najis. Ialah dia tak bolehlah melaksanakan ibadat dia lagi, tapi dia tak najis. Untuk salam ke pegang ke tak ada najis. Orang kita jangan. Orang perempuan kalau anda kata apa, datang bulan, masak pun tak boleh. Masakan tidak suci. Apa ni? Buat apa? Buat tapai jadi rosak. Padahal tajuk sebenar jangan bercakap. Kawan saya kata, benda yang dikatakan buat tapai jangan bercakap. Padahal air liur masuk dalam tu, jadi rosak lah benda tu. Itu maksud dia. Bukan datang tiba-tiba macam ni lah, macam tu lah. Macam-macam benda pelik. Kadang-kadang nak kata serupa Yahudi pun ada. Sebab nak samakan kaedah Yahudi kadang. Macam orang kita kadang, macam Nabi SAW dengan isteri dia. Bila nanti depan sikit. Bila Nabi SAW, tengah-tengah malam isteri lari. Tukar baju sebagainya. Sebab apa? Nabi kata, haid ke? Dia kata haid. Nabi kata masuk balik. Tidur balik. Nabi tak halau dia pun. Kalau kita ikut macam tu kan, macam kau jangan dekat aku, nanti kan kena darah kau, nanti baju aku kotor. Nabi tak pernah cakap macam tu pun. Kalau ada, tak ada, jangan fikir banyak-banyak. Ada nampak, bersihkan. Tak nampak, jangan pandai. Entah-entah tadi dia pegang tangan dia, entah-entah terkena darah tadi, entah-entah dia pegang muka suami, entah-entah dia pegang baju. Ini realiti masyarakat kita punya fahaman yang menyusahkan. Last sekali semua orang punya ibadat tak sah. Sebab itulah doa awak tak makbul. Bukan, dia jadi tajuk pula. Jadi
orang beriman tak najis. Sekiranya ia sedemikian, maka air tersebut tidak hilang sifat menyucikannya dengan tersentuh semata-mata. Tersentuh saja terus dia tak suci, itu salah. Faham So, balik pada asal, yang jatuh tak ditadah. Tapi apa terpercik tidak mengubah apa yang dalam bekas. Osman celup, wudu, celup. Sampai kadang-kadang kita ni, masyarakat kita ni duk kadang terpengaruh dengan ilmu kalam. So dia kata, macam mana boleh celup tadi? Niatkan dengan jadi gayung. Pula. Kalau niat gayung tak apa. Kalau niat gayung. Inilah gayung saya. Kalau niat gayung jadi halal. Kalau tak gayung, tak niat, maka ia telah mustakmal dan tak boleh dipakai lagi. Kalau Nabi bagi tahu, kita ikutlah. Kalau Nabi tak bagi tahu, janganlah memandai. Okay? Baik. Kemudian persoalan ke-6, sisa anak-anak Adam dan binatang ternakan. Sisa ni maksudnya apa yang masih tinggal. Dia kata sisa ni as-su'ru, iaitu apa yang tertinggal dan bekas setelah minum si peminum darinya. Anak Adam anak Adam adalah suci, maka sisa adalah suci, tak kira muslim atau kafir. Kalau bekas ni kan minum kan, seorang bukan Islam minum, kecuali lah tadi dijilat babi kemudian dia letak kat situ, dia lah dia makan babi tengah minyak, dan dia lah kan, faham lah. Kalau tidak, tak ada lah. Kita pergi kat bibir dia tu, kilat tu apa, minyak babi. Kalau cakap itu, ya salah. Kalau tak cakap apa, awak fikir kenapa? Entah-entah dia makan, entah-entah dia ini. Macam kucing kan. Nabi kata tak ada masalah. Awak punya masalah apa? Tak kira muslim atau kafir. Demikian juga orang yang junub dan wanita yang haid. Telah sabit bahawa Rasulullah bersabda, orang beriman tidak najis. Dan daripada Aisyah radhiyallahu anha, bahawa beliau dahulu minum dari satu bekas. Okay? Beliau dahulu minum dari satu bekas dalam keadaan beliau haid. Lalu Rasulullah SAW telah mengambil bekas berkenaan, letakkan mulut baginda pada tempat bekas minum, ambil bekas bibir Aisyah radhiyallahu anha. Kalau kita jangan kan, kau awak najis, awak haid, awak uruskan makanan ni, awak pegang benda ni, habislah rosak. Nabi tempat mana Aisyah minum dalam keadaan haid, Nabi ambil minum tempat yang sama. Kalau dia merosakkan, tak boleh lah. Okey. Telah bersepakat para ulama terhadap kesucian sisa-sisa, itu kalau manusia. Okey, para ulama telah bersepakat terhadap kesucian sisa-sisa binatang ternakan dan lain-lain yang dimakan dagingnya. Apa yang makan dagingnya, macam lembu ke kambing ke benda, memang kita kata memang suci. Ya, unless kita tak lalu dah macam lembu terjilat air tu kan. Bau air liur lembu, awak nak masuk mulut awak pun tak sanggup. Itu tajuk lain. Tajuk dia adalah asas dia kalau tak berubah. Dan kita kata tak ada masalah lah. Sementara apa yang tak dimakan dagingnya seperti binatang buas, keledai dan lain, yang sahihnya sisanya adalah suci dan tak beri kesan terhadap air. Okay? Pasal balik pada asal, sebab Nabi SAW sebut tentang air yang diminum oleh kucing. Nabi kata air itu tidak najis. Kata kucing dia, kalau ikut kita akan panjang cerita lah. Dia tentang gigit tikus tadi, dijilat. Tentang dia makan tadi benda ni, dijilat. Dia jilat punggung dia, dijilat air tu. Kan kucing kan mesti jilat punggung dia. Kalau kita fikir macam tu, Nabi takkan tak tahu. Tabiat kucing dulu dan sekarang sama je. Yang kata zaman Nabi kucing beradab, tak jilat punggung. Apa benda pelik tu orang ni. Okey. Jadi kalau anda kata pada asasnya memang binatang ternakan sebagainya, semua tak ada masalah lah. Okey. Atau binatang yang tak dimakan dagingnya, macam keledai ke sebagainya kan. Okey. Kalau anjing tajuk lain. Anjing telah datang nas. Okey. Binatang yang diharam dimakan yang macam babi sebagainya ada nas. Tapi kalau dia kata binatang yang lain, dia ada binatang haram makan, tapi tak ada masalah kita bela. Contoh macam keledai. Keledai tak ada masalah bela. Walaupun dia haram dimakan. Kucing haram dimakan. Tapi ada salah tak kita gomol-gomol kucing? Tak ada masalah. Yang Melayu kita ada faedah baru, tak tahu datang mana. Saya ingat tahu awal tahun 2000, kakak saya kontak saya, dia kata Adli, dia kata ni ada orang ustaz ni kata, dia kata kalau kucing tu bulu dia putus ketika tengah hidup kat badan kita, masuk dalam rumah, kita solat tak sah. Saya bulu kan, kucing datang mestilah ada bulu lekat kat badan kita. Lepas saya kata Nabi naik keledai itu tak haram makan. Soalan, ada tak bulu keledai tu rasa-rasa lekat kat baju Nabi? Nabi sibuk tak? Awak sibuk apa? Dia kata Abu Hurairah main anak kucing masuk dalam baju kot. Betul Nabi suruh tak dia bersihkan dulu? Bersihkan dulu bajumu. Kamu tidak boleh solat kerana ada bulu kucing dalam bajumu. Ada cakap? Tak ada cakap. Ini realiti yang masyarakat kita tambah-tambah pelik. Menyusahkan diri, last sekali menyebabkan orang was-was.
dalam ibadat. Okey, baik. Dia kata okey, dia kata jadi dia kata tak beri kesan terhadap air, khususnya apabila air berkenaan adalah banyak. Tak berubah dan juga banyak, maka tak ada masalah. Adapun sekira air berkenaan adalah sedikit dan berubah dengan sebab peminumannya dari air berkenaan, maka ia telah najis. Okey, kalau lembu pun tak najis sekalipun, awak takkan minum. Memang dia jilat tu kan, air liur dia bau kot. Kau tak biasa dengan lembu. Jilat air kan. Betul tengok air tu. Bau. Bau liur lembu lah. Awak tak lalu nak pakai. Okay, dalil perkara berkenaan adalah hadis yang telah lalu dan dalamnya bahawa Nabi baginda SAW ditanya mengenai air dan telah datangi oleh binatang yang melata dan binatang buas, lalu baginda SAW bersabda. Dia kata, "Idza balagal ma'kullatan lam yahmil khabath." Ditanya Nabi tentang kawasan air, tadahan air yang binatang datang sebagainya. Nabi kata bila air itu mencecah 2 kolah, dia tak menanggung najis. Okey? Maksud dia, itu kata lain dalam kes tak berubah lah. Kalau berubah kita tak bincang. Kita tahu dia telah rosak. Serta sabda baginda mengenai kucing, sedangkan ia telah minum dari bekas. Nabi kata ia tidak najis. Okay, sebab apa? Sebab kucing ni ia adalah makhluk jantan dan betina, dan yang beralih pada kamu, dan makhluk betina. Tawafun aku minta wafat. So Nabi kata air tu tak najis. Kucing dah jilat. Tapi kalau kita, soal lagi. Mulut dia tadi ada apa? Gigit tikus ke? Dijilat. Itulah jilat punggung tadi. Nabi tak tanya, awak tanya buat apa? Okay, baik. Kerana pada kebiasaannya sukar untuk berjaga-jaga, dan memang kucing takkan keluar masuk rumah kita. Jika kita berpendapat dengan kenajisan sisanya dan wajib dibasuh semua benda, nescaya perkara berkenaan terdapat kepayahan. Sedangkan ia adalah terangkat daripada umat ini. Apa benda menyusahkan, umat Islam ini selamat daripadanya. So kadang-kadang kita pergi detailkan, maka kita akan susahkan diri. Okay, baik. Manakala anjing pula, daripada Abu Hurairah anhu, Rasulullah SAW telah bersabda, "Tahuru ina'i hadikum." Penyucian bekas seorang kamu. Idza walagha fihi kalbu, bila menjilat padanya anjing, yaghsilaha sab'an, nak dibasuh 7 kali, wahidahun nabi turab, yang pertama dengan tanah. Okey, berkenaan babi pula kerana kenajisannya dalam Quran dan surah Al-An'am kan, Allah nyatakan 145, kekotorannya, kecemarannya, Allah firmankan fa innahu rijs, babi itu adalah najis. Maka dengan sebab itu kita kata tak boleh pakai, tidak boleh gunakan. Okey, baik. Sampai sekarang ada soalan? Sebelum kita teruskan lagi. Ada, tak ada? Tak ada, sambung. Bab kedua, mengenai bekas-bekas. Okey, tajuk bekas ni kenapa dibahaskan? Bila kita bincang bab air, kita akan bincang bab bekas. Sebab kadang-kadang bekas air yang kita simpan air tersebut, dia ada efek kepada air yang ada dalamnya. Terutama contohnya zaman dahulu, orang Arab simpan air dalam kulit kambing, kulit lembu. Kulit tu dikeringkan, main kirbah. Kambing itu, seekor kambing tu dah tak ada ni, tinggal kulit tu kan, dia jahit balik jadikan bekas air. Memang boleh simpan air lama dan sebagainya, tahan. Cuma soalan, bila masuk dalam bekas macam tu, rasa-rasa ada bahu sikit takut. Kat sini nak bahaskan bahawa kesan sedemikian tak mengubah apa-apa dari segi kesuaian air tadi, suci menyucikan. Itu tajuk yang kita nak faham. Baik. Bab kedua, mengenai bekas-bekas. Aniyah, bekas-bekas adalah bekas simpanan di dalamnya air atau bekas-bekas lain, tak kira sama ada besi atau bahan lain. Asal hukum mengenainya adalah dibolehkan kerana firman Allah Ta'ala dalam Quran dalam surah Al-Baqarah 29, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang menjadikan untuk kalian apa di muka bumi kesemuanya. Ini antara dalil lah. Saya tengok ada satu video pakcik tu, korang sembelih binatang, bunuh nyawa, kau dapat izin siapa? Orang-orang tak belajar pun macam, betul juga pakcik ni. Dalil dia adalah wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang ciptakan untuk kamu apa di muka bumi kesemuanya. It is for you, untuk tebang pokok, buat ni, ini, buat ini. Ini semuanya adalah benda Allah Ta'ala izinkan sejak awal. Lepas tu binatang sembelih untuk kita makan, itulah ayat dia. Jangan terpengaruh pula kan geng ni. Ustaz dia ni tinggi makrifat. Tak ada. Bohong je. Dia tak jumpa ayat. Awak pun tak belajar, awak tak tahu ayat mana. Saya belajar, saya tahulah. Dia, awak tak jadikan. Sebab tu kita boleh ambil apa bekas. Plastik ke, batu ke, tanah ke, apa saja kita boleh jadikan
Sebagai apa? Kegunaan kita. Dibenarkan oleh agama, kan? Daripada asal lagi. Yang kita buat sekarang ni kan, ni semua kita buat ni datang mana? Kan, meja datang mana? Dinding ni ada pasir, kan, simen. Awak datang mana kalau tak ambil bumi ni? Duduk diam, tak boleh sentuh. Nak sentuh pun minta izin atuk nenek. Atuk nenek mana? Ustaz yang ambil pokok tu, ada tuan dia. Tuan sebenar Allah Ta'ala. Kalau bukan manusia lain, Allah Ta'ala punya. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang cipta untuk kamu apa di muka bumi. Kesemuanya. Pakailah. Jangan ambil hak orang. Jangan zalimi. Jangan melampau. Dah. Pakailah. Itu asas. Sebab tu bekas apa kita pakai untuk guna simpan air tidak menjadi masalah. Okey. Persoalan pertama, penggunaan bekas-bekas emas, perak dan selainnya dalam taharah. Kalau kita ambil bekas emas, perak gunakan untuk bersuci, kan? Dia kata dibolehkan penggunaan semua bekas dalam makanan, minuman dan semua penggunaan. Sekiranya suci lagi dibolehkan. Suci dan halal. Dia suci dan halal kita pakai. Sekalipun dia bernilai macam bekas tu kristal. Bekas tu, kristal. Dia bekas tu berlian kot. Bekas berlian, bekas kristal, mangkuk jade. Kan, Bang Unci dia kan pakai mangkuk jade kan. Okey. Dia kata ia kekal pada hukumnya asal dan dibolehkan. Apa walaupun bernilai. Mereka bekas yang apa? Emas dan perak. Kerana sungguhnya diharamkan makan dan minum dalam kedua-duanya secara khusus. Dan perempuan pun tak boleh pakai. Pakai dekat telinga, pakai dekat leher, pakai dekat tangan, perempuan boleh pakai. Gelang boleh. Pakai makan tak boleh. Ni kena peringatan perempuan yang kadang-kadang apa? Terpengaruh dengan apa? Bukan sini, tempat lain. Ni kalau cakap perempuan je, tempat lain. Bukan sini. Okey? Yang terpengaruh dengan apa kehidupan western. Yang paling ni ada apa? Silverware. Bekas-bekas makan perak. Sebenarnya saya tengok waktu kami dekat Yaman tu, ada orang kedutaan. Time ngidang dia pakai benda tu. Bila pakai benda tu, nak bersihkan payah gila punya. Nak gosok balik dan sebagainya, dah kena benda ni lah, kena garam lah, apalah, mula jadi hitam. Nak bersihkan balik, gonyoh balik semula. Astagfirullahalazim. Pinggan lain kan basuh-basuh habis. Ini kena gonyoh lagi, kena gesek lagi, kena sekian. Sanggup nak panggil. Pasal cara barat punya cara, hidang dalam perak. Kenapa? Hidang dalam emas, tak boleh. Apa Queen's Anne, apa tak nama, saya tak ingat. Aunties Anne lain. Aunties Anne tu apa, makan roti tu. Kan? Pretzel tu. Itu Aunties Anne. Ni Queen Anne. Memang banyak orang perempuan terpengaruh. Dia macam ni cerita dia. Pinggan tu cantik mana pun, satu masa dia awak jemur juga. Percaya cakap. Tengok keluar model baru, awak tukar. Jadi janganlah kejar sangat. Kan? Sebab pada-padalah bab pinggan ni. Tak tahu kenapa. Tapi realiti dia, penggunaan emas perak tak boleh. Bab benda lain tak apa. Emas perak specifically disebutkan oleh Nabi SAW. Okay? Dalam cara khusus, bukan semua penggunaan. Bab lain tak sebut. Tapi bab makan minum spesifik Nabi sebut. Nabi kata, la ta'kulu. Kan? Dia kata, anatiz zahabi wal fiddati. Yang kamu makan, jangan kamu minum. La tashrabu fi anatiz zahabi wal fiddati. Dalam bekas-bekas emas dan perak. Okay? Wala tastamiluha, wala ta'kulu. Fi sihafiha, jangan kau makan dalam pinggan-pinggannya emas dan perak. Kerana ia fa innaha lahum fid dunya walakum fil akhirah. Sebab ia untuk mereka, ini orang kafir di dunia, tapi untuk kamu di hari akhirat. So dunia benda tu tak boleh. So balik pada asal, okay, ada para ulama bahas kenapa. Sebab dia kata benda ni dia perantara nilai. Sebab kita kalau makan dalam bekas emas, tak berubah apa pun rasa dia. Rasa makanan tu takkan berubah pun. Tak ada kalau masak dalam bekas emas lain, tak ada. Jadi perbuatan pakai tadi macam eksesif. Sekarang awak tak perlu pun macam tu. Kalau awak gunakan sebagai duit, tak apa. Tapi kalau jadikan dia sebagai bahan untuk macam tu, apa lagi jadi apa, jamban ke sebagainya, dia mengguris hati orang miskin. Kan? Orang miskin, awak boleh pakai barang mungkin lagi mahal. Platinum bukan emas perak. Boleh pakai, tak ada masalah. Tapi cerita dia awak sengaja pakai benda yang macam tu. Kenapa? Tunjukkan kaya sangat. Ni realiti dia. Memang Nabi kata ia untuk mereka orang kafir di dunia, untuk kita di hari akhirat. Okey.
Saya sabda baginda salam. Okey, dia kata orang yang minum dalam bekas-bekas perak yang mengalir, yujarjiru fi batnihim, yang masuk dalam perut mereka adalah apa? Api Jahannam. Api Jahannam. Ini adalah nas terhadap pengharaman makan dan minum, bukan semua penggunaan. Maka ia menunjukkan kepada membolehkan penggunaan dalam bersuci. Kalau kan dia kata ada bekas emas, kita ambil air wuduk daripada bekas emas tadi, tidak merosakkan apa-apa. Cuma realiti dia tak usahlah buat macam tu. Cuma memang dalam kisah Isra' dan Mi'raj, Nabi SAW ketika Jibril datang kepada baginda nak basuh jantung baginda SAW, Jibril bawa bekas daripada emas dalam dia air Zam-Zam untuk dibasuh jantung Nabi dalamnya. Itu antara realiti bahawa ia tak mengganggu apa-apa. Adapun untuk kita panggil apa, pakai makan minum, tak dibenarkan. Okey. Dan dia kata, dan larangan ini umum, merangkumi bekas-bekas yang tulen atau disalut dengan emas atau perak, atau dalamnya terdapat sesuatu dari emas dan perak. Ini kena jaga-jaga orang Melayu kita. Dia kata emas perak ni tak apa kalau campuran. Kalau lelaki pakai perak tak apa. Kalau emas dia tak boleh. Ada orang pakai suasa. Dia samakan kisah berkenaan dengan sutra. Bab sutra memang Nabi sebut. Dah pakai para sahabat buat. Pakai sutra yang tak tulen, tak mengapa. Adapun bab emas, tidak sekali-kali mereka pakai emas campuran. Tapi orang kita ada tok guru kata, "Aci, tak apa, boleh pakai suasa. Emas campur tembaga, emas campur perak, emas campur sekian pakai jadi barang perhiasan." Tak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Baik. So jadi baik. Persoalan kedua, hukum penggunaan bekas yang dipetri dengan emas dan perak. Kalau bekas kita terpecah, macam cawan Nabi SAW dibuat daripada batu, daripada porselin, tapi letak, diorang jalinkan balik dengan perak. Okey, dia kata kat sini, sekiranya petri daripada emas, diharamkan penggunaan bekas berkenaan secara mutlak, kerana dia termasuk dalam umum nas. Adapun jika dipetri berkenaan dengan perak dan ia adalah sedikit, maka dibolehkan penggunaan bekas tersebut. Kerana hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah terpecah bekas Rasulullah SAW, lalu telah mengambil kedudukan pecahan tersebut jalinan daripada perak. Mana dia gunakan perak? Dia macam ni tau. Tuan-tuan pernah tengok yang orang Yaman makan makanan dalam mangkuk batu yang bergelegak-gelegak? Tak pernah? Kena datang KL kot. Kedah tak ada Ada kan? Dia fahsah salta, macam steamboat, tapi dia bangkuk tu batu. Cerita dia mangkuk batu tu, kalau kat Malaysia ni kita nampak elok cantik. Kalau kat Yaman dah pecah pun diorang petri balik dengan dawai macam tu sebagainya untuk hidang kita makan. Cerita dia. Jadi memang diorang takkan buang bekas tu, pasal dia lah dah season kan. Macam kari mamak lah. Periuk tu usah basuh. Tak, itu memang lagi sedap. Dia punya kari dalam batu tu. Wallahualam. Tapi cerita dia memang macam tu. Diorang akan gunakan. Memang bekas batu tadi dia tak buang. Kita datang makan, dia bukan digunakan dawai. Petri balik. Nak rapatkan balik yang batu tadi daripada pecah. Itu realiti lah. Memang penggunaan tadi zaman Nabi pun macam tu juga. Okey, baik. Persoalan ketiga, bekas-bekas orang kafir. Hukum asal pada bekas-bekas orang kafir adalah halal, melainkan bila diketahui kenajisannya. Asal bekas mereka pakai, makan ke apa, semuanya halal. Kecuali kita tahu dia najiskan. Okay? Maka tak dibolehkan penggunaan melainkan setelah dibasuh. Kalau kita nak pakai juga basuh. Tak ada timbul samak, kecuali makan anjing. Kalau anda kata yang lain, sebab kita kata kerana hadis Abu Sa'labah Al-Khushani, beliau telah berkata, aku telah bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya kami berada kami berada di tanah kaum ahli kitab. Kami tinggal di tanah kaum ahli kitab. Adakah kami boleh makan dan bekas-bekas mereka? Ini boleh tuan-tuan kiaskan dengan tajuk pergi hotel. Hotel yang tak ada sijil halal. Kita kata, tuan-tuan dia masak apa kat belakang tu? Pork rib ke kan? Rusuk babi ke? Babi punya ni ke? Okey, soalan akan timbul lah. Okey, tajuk dia macam mana? Okey, kat sini apa yang berlaku ni memang pada zaman Nabi pun jadi juga. So Abu Sa'labah tanya, kami tinggal dekat negeri ahli kitab. So jadi boleh tak kami pakai bekas mereka, kan? Bekas mereka. Baginda bersabda, jangan kamu makan dalamnya melainkan kamu tak dapati selainnya. Kalau ada bekas lain, kau pakai bekas lain. Kalau tak ada selainnya, kan, tak dapati selainnya, maka basuhlah ia dan makanlah dalamnya. As long as dah basuh, settle. Tak bincang masalah sama. Sedangkan kalau nak tahu, dia satu benda yang orang Melayu kita tak faham. Sebenarnya pada zaman Nabi SAW dahulu, ketika penaklukan Mekah berlaku, Nabi pesan kepada para sahabat, haramkan penjualan berhala, arak dan juga babi.
berhala, arak dan babi telah diisytiharkan haram. Soalan, bila Nabi isytiharkan babi haram dijual, maksud dia babi tu benda biasa ke jarang-jarang jumpa kat Arab? Biasalah. Benda biasa. Cuma dah lama sangat tak jumpa babi. Orang Arab sekarang tak kenal babi. Serius. Saya ada tuan rumah tu, rahimahullah. Waktu apa, duduk kat Yaman. Pakcik ni baik. Nama dia Muhammad Da'ish. Sebelum kes Da'ish yang keluar lah. Tahu cerita dia. Dia tuan rumah ni yang kedekut. Tapi tak pandai baca. Baca tak pandai. Kaya. Kedekut. Tiap kali muka kita nampak kan, mesti nak minta naik sewa rumah. Tiap kali jumpa sewa rumah nak naik. Apa hal pakcik ni kan? Kerana dia punya tak pandai, dia tak berterpelajar tu. Bila nampak budak datang ramai kan, ni asal ramai-ramai ni, nanti air bawah tanah habis. Padahal air datang daripada pipe kerajaan. Mana ada bawah tanah dia? Dia takut air bawah tanah habis. Ni ramai datang ni kan, habis air rumah. Kita macam bahal pakcik ni kan. Padahal ada tangki. Tangki tu kita kena beli air. Tuang air dalam tu. Jadi apa? Tak tahulah cerita dia. Dia satu hari, saya bawa satu majalah. Majalah tu majalah Ijazul Ilmi. Dekat depan tu ada gambar babi. Ijazul Ilmi ni pembaringan sains dan Al-Quran. So, dia bincang tajuk tu, apa penyakit babi bawa. So, saya pegang buku tu depan dia. Dia dapat duit sewa rumah, dia happy sengih-sengih. Nampak gambar tu. Dia kata, apa tu? Saya katalah, babi, khinzir. Dia tak boleh baca kan, pakcik ni. Dia tak boleh baca. Dia memang kaya tapi tak boleh baca. Jamus. Dia kata seladang. Seladang kerbau. Kerbau. Saya kata bukan jamus. Ini khinzir. Jamus. Melawan pula. Saya tunjuk. Saya kata ni, nun. Aku tak boleh baca, dia cakap. Saya nak baca ke eja untuk dia pun lawan lagi. Tapi cerita dia, nak faham kan, memang punya lama sejak zaman Nabi tu stop. Tak ada kenal babi dah sebenarnya. Babi tak dikenali lagi tanah Arab. Tapi ketika Nabi takluk Mekah, antara pengisytiharan awal memang babi itu ada. Mana abundant digunakan sebenarnya. Sekarang takkan Nabi sebut. Jadi kalau realiti, kalau Nabi sebut yang tu, maksudnya benda tu berserakan ke tak berserakan? Berserakan. So, kalau patut ada masalah tentang samak babi, takkan Nabi terlupa nak maklumkan. Nabi kata basuh je lah. Tapi ni babi. Ya, pasal yang ada basuh 7 kali, 1 kali air tanah, itu anjing. Babi tidak ada nas. Kalau orang kata, tapi Ustaz Mazhab Syafi'i kata sekian. Sebab diorang ingatkan benda tu, kalau dia kata kalau anjing macam tu, babi lagi patut. Sebab anjing boleh bela untuk jaga tanaman, ternakan, berburu. Babi, mana ada halal bela? Untuk apa bela babi? Tak boleh. Tapi anjing boleh bela dengan 3 sebab tadi. Salah satu 3 sebab tadi boleh. So, tapi anjing boleh bela, kena basuh macam tu, babi lagi lah patut, dia cakap. Saya katakan macam tu bagi bukan 7, 9 kot. Dia kata apa Ustaz tambah-tambah pula. Dah, Nabi tak kata pun ada untuk anjing, untuk babi. So, babi tak ada. Kalau tuan terpegang babi, madai dengan basuh dengan sabun saja. Kan, macam tu hilang minyak dia, hilang sekian, habislah. Macam pegang tahi lah. Pegang babi macam pegang tahi. Ada bau, basuh lah. Dah basuh-basuh, bersih-bersih lah, tak ada masalah. Jadi pinggan, ni pasal pinggan tadi. So, makan dekat hotel-hotel mana-mana, kalau andai kata jadi kes tadilah, ada hidang babi lah. Dah basuh belum? Kalau dah basuh, habislah. Selesai masalah. Unless dia berhidang anjing. Ini hotel hidang anjing. Dan benda betul ada. Mungkin dekat Vietnam, Korea, Taiwan. Indonesia pun ada. Anjing. Dia pakai anjing. Masak anjing. Anjing tajuk lain. Nas ada. Babi tak ada. So, Nabi kata, dah pakai dah. Kalau basuh-basuh, habislah. Okay, habis tak ada masalah. Okay. Adapun apabila tidak diketahui kenajisan dengan sebab bahawa penduduknya tak terkenal dengan berhubung secara langsung dengan najis, maka ia dibolehkan penggunaannya. Kerana telah sabit Nabi SAW dan para sahabat telah mengambil air untuk berwuduk dari bekas bekalan seorang wanita musyrikah. Perempuan musyrik diketahui dia terlibat dengan najis secara langsung, maka Nabi ambil air wanita tadi menggunakan untuk berwuduk. Tak ada soal awak ni tadi minum apa, makan apa, tak bincang. Okey. Juga Allah SWT telah menghalalkan kita makan makanan ahli kitab, dan barangkali mereka akan menghidangkannya kepada kita dalam bekas-bekas makanan mereka. Okey. Sebenarnya seorang budak bangsa Yahudi telah mengajar Rasulullah SAW kepada roti dan barli dan minyak yang berbau.
Itu lalu baginda makan daripada dia ada ni campur minyak, campur sekian, makan barley, makan cicah. Nabi makan je. Tak tanya ni bekas ni dah basuh belum? Tak. Kalau memang terkenal orang tu memang tiap hari makan babi, tak boleh lah. Kalau tidak jadi masalah. Baik. Persoalan keempat. Ini yang saya sebut awal tadi. Tentang bekas-bekas yang kita buat daripada kulit. Taharah pada bekas-bekas yang dibuat daripada kulit-kulit bangkai. Hatta kalau binatang tak sembelih sekalipun, kulitnya untuk kita pakai bagi bekas air adalah sah. Selagi mana dia binatang halal makan. Halal makan. Rimau janganlah. Kan, bekas air kulit rimau. Itu masalah sikit. Okay, kulit bangkai apabila disamak. Maksud samak ni adalah dibuang lapisan yang ada lemak. Kita kena faham, kita belajar sains kan. Kulit kita ada epidermis, dermis, lemak. Lemak yang ada pada kulit kita tu, kulit binatang tadi, kalau masih lagi ada, terkena air, dia akan busuk. Kalau anda kata pembersihan tu betul, kita dah buang lapisan lemak tadi, yang kata tu nampak lepas dia orang letak garam tak apa kan, dia basahkan, dia ginyih. Yang dia cuba buang tu adalah lapisan yang ada lemak. Dan bila bersih kawasan yang lemak tadi, kulit tu kenalah, air pun takkan berbau. Takkan bau kulit ada, bau bangkai tak ada. Saya ingat dulu ada waktu kat Sudan, ada kawan-kawan kita, dia beli gendang untuk menasyid lah. Gendang yang dia pakai ni, tiap kali kalau tangan berpeluh pegang, bau busuk. Dia kata, tak bersih ni. Maksud dia waktu dah dibersihkan tu, dia orang tak buat elok. Tak bersihkan, elok. So, dia orang pakai untuk nasyid, pegang-pegang, tangan berpeluh, papang-papang, bau-bau binatang mati. Menunjukkan bahawa lapisan lemak tu masih ada sebenarnya. Itu bagi samak. Kulit ni disamak dengan buang lapisan lemak. Cuma kita tak biasa guna kot. Ada sini siapa pandai urus kulit? Tak kan? Untuk pakai, jangan makan pula. Kalau binatang tak sembelih cara Islam, jangan makan. Pakai guna boleh. Sebab ini nak ceritakan. Okay? Dia kata apa? Kulit binatang bangkai apabila disamak. Bangkai maksudnya binatang tak sembelih cara Islam. Okay. Maka menjadi suci dan dia harus penggunaannya kerana sabda baginda SAW. Okay, Nabi kata, ayyuma ihabin dubira faqat tahur. Mana-mana kulit telah disamak, maka ia telah suci. Juga sabda baginda SAW melihat ada berlintas dengan seekor kambing telah mati. Baginda kata apa? Lalu baginda bersabda, halan tafa'tum bi ihabiha. Mengapa kemudian tak ambil apa manfaat? Halan takhastum ihabihi apa dia kata, lalu mereka menyamaknya, lalu mereka memanfaatkannya. Nabi kata, kenapa orang-orang sini tak ambil kambing ni, samak kulit dia dan pakai? Lalu mereka berkata innahu maitah. Nabi kata inna maharuma akluha. Yang haram makan dia saja, kulit dia boleh pakai. Okey. Dan ini adalah pada apa yang adalah dari bangkai yang halal dimakan dengan penyembelihannya. Jika bukan, maka tidak. Contoh macam lembu. Kalau kita sembelih cara Islam, halal. Maka kita kambing macam tu juga. Kalau dia mati macam tu pun, tanpa sembelihan, tetap boleh kita ambil kulit dia. Contoh kalau tuan-tuan beli beg tangan ke, tali pinggang kulit ke sebagainya, tak kira daripada negara mana, asalkan dia dah buat proses tadi, maka dia ada halal pakai. Hatta bawa solat pun tak apa. Okey. Tapi kalau anda kata, binatang tu bukan makanan yang boleh dimakan dagingnya. Macam babi ke, harimau ke. Maka ini bukan dikira patut diambil. Sepatutnya jangan kita ambil langsung. Lepas ada orang kata macam babi tu haram makan saja. Ayat tu keluar. Saya pernah dengar. Orang kata babi tu haram makan. Pakai tak apa. Saya kata macam tu buka ke ladang babi lah. Kan? Buat apa? Sebab kalau dah boleh pakai, boleh nyaga. Boleh nyaga, hang mana salah pula. Realitinya benda kalau tak boleh, tak boleh. Pasal binatang. Pasal para sahabat zaman Nabi dahulu, lepas Nabi dah wafat, diorang pergi takluk jajahan yang luas sampai ke Iraq, sampai ke Parsi. Kaum tersebut, kaum-kaum bangsa-bangsa tadi, diorang ni jenis yang pakai pelana daripada kulit singa. Pelana kuda, pelana unta, kulit singa. Nak tunjukkan pahlawannya dia, bukan naik unta, lapik singa. Lapik rimau. Oh, rimau, ini unta. Tapi atas dia rimau. Duduk dia atas tu. Tapi para sahabat elakkan. Diorang tak ambil. Sebab diorang tak serupa dengan perangai orang-orang kafir. Kita datang pakai. Kenapa? Babi pula tu. Tu jaga-jaga sikit. Ini antara benda tak patut berlaku. Baik. Okey, dia kata ada pun bulunya. Bulu binatang tadi yang kata bangkai pun
maka dia suci. Itu bulu bangkai yang harus dimakan ketika hidup. Sementara daging pula adalah najis. Okey, daging adalah najis. Dia haramkan makannya. Dia haruskan kepada ketika hidup, dia kata sementara daging pula adalah najis. Kulit dia, kita bincang bulu dia. Kerana sabda baginda sallam dalam surah Al-An'am 145, illa an takuna maitatan, kecuali benda yang diharamkan itu adalah bangkai, au daman masfuhan atau darah yang mengalir, au lama khinzir fa innahu rijs, ataupun daging babi maka dia adalah najis. Akan terhasil penyamakan dengan pembersihan najis dan kotoran yang ada pada kulit dengan medium bahan-bahan yang ditambah kepadanya, ditambahkan kepada air seperti garam dan selainnya, atau dengan tumbuhan yang terkenal seperti akasia atau juniper dan sebagainya. Kadang-kadang ada gunakan delima, buah delima punya kulit tu, dia hancurkan, sapu. So bila dah kering, dia kikis untuk buang lapisan lemak tu. Okey. Manakala apa-apa yang tidak akan dihalalkan dengan penyembelihan, maka ia tak akan menjadi suci. Ini berdasar kepada ini kulit kucing atau selainnya pada bentuk rupa tak dapat disucikan dengan penyamakan sekalipun ketika hidupnya di air suci. Kucing itu suci. Kita tak boleh makan tapi dia suci. Tapi tak boleh ambil kulit kucing. Bersih-bersih kan. Kalau arnab tak apa. Kalau arnab halal makan. Buaya ada khilaf. Buaya ada khilaf. Masalah adakah dia binatang air atau binatang darat. Kalau ulama yang kata binatang air, maka dia halal dimakan. Kulit dia pun halal dipakai. Dia macam hukum ikan. Tapi kalau dia kata binatang darat dan dia masuk kategori harimau atau singa atau binatang buas, itu je. Tapi kalau ikut kepada asal, benda ni dikhilafkan. Nanti kemudian kita bincang. Bawa awal lagi kan, kita bincang kemudian nanti. Baik. Okey, kulit binatang yang haram dimakan sekalipun suci ketika hidup tidak akan disucikan dengan penyamakan. Okay, kesimpulan dia adalah setiap haiwan yang mati sedangkan ia tergolong daripada yang dimakan dagingnya, maka ia akan disucikan dengan penyamakan. Binatang yang kita boleh sucikan, kita halal dimakan ketika hidup, kalau kita sembelih dengan cara Islam, maka boleh dibersihkan. Setiap haiwan yang mati dan bukan tergolong daripada yang dimakan dagingnya, maka kulitnya tak akan dapat disucikan dengan penyamakan. Okey, baik. Okey, alhamdulillah saya stop sini kot. Okey. Nanti kita akan bincangkan berkenaan qada hajat. Ini satu benda yang pelik kan. Dalam agama-agama lain tak bincang tajuk ni. Tapi kita Islam, buang air pun kita ajar. Sebab tu kadang-kadang kena ingat balik. Kalau buang air pun ajar, takkanlah agama tak ajar kita cara nak bersihkan hati. Kenal Tuhan. Belajar datang masjid untuk belajar taharah. Nak suci hati masuk hutan, pergi Gunung Jerai. Masalah. Ini realiti yang sangat sedih pada masyarakat Islam kita. Banyak yang terpesong dengan sebab ini saja. Sebab tak faham tentang ni. Benda macam ni, tengok. Pada sudut nak buang air pun Islam tekankan. Okey, baik. Alhamdulillah. Okey, ada soalan? Tak ada lagi first class kot, kan? Ya, sila. Terus. Darah binatang yang halal dimakan. Okey. Dia binatang-binatang halal dimakan ni dipercanggahkan mengenai apa-apa datang daripada dia. Tak kira darah dia atau najis dia, air kencing dia ataupun bahkan najis lah tahi dia. Sebab binatang macam ni, kalau kita perhatikan, ada keringanan dalam tajuk binatang halal makan. Sebab Nabi SAW sendiri pernah ditanya mengenai solat di kandang kambing. Kawasan kambing kan, duduk, memang tahi dia bersepah. Tapi Nabi kata boleh. Unta Nabi tak bagi sebab dia akan pijak. Kalau nampak kita tertongging-tongging, dia datang dia pijak. Kalau kambing dia tak kacau. Jadi Nabi benarkan solat di kandang kambing. Kalau najis tu ada masalah, dan Nabi tak benarkan. Kedua, tentang golongan Uraniyun, ada satu kabilah ni, Uraniyun, dia datang ke Madinah. Datang Madinah dia sakit badan, sakit perut. So Nabi kata pada mereka, pergi minum susu unta campur kencing unta dan minum dan sembuh. So kalau benda tu najis, dia macam najis binatang lain, takkan Nabi bagi dia minum najis. Hadis Bukhari Muslim. So bila abang tanya tentang darah tadi, saya kata kalau binatang halal dimakan dagingnya, maka dia punya tu sama hukum dengan kencing dia dan juga tahi dia. Dimaafkan. Tidak seperti binatang yang lain. Sebenarnya. Dimaafkan. Bukan masalah macam kes kita kata ambil tahi campur, tak. Ambil, ya, nak kena faham juga ni kan konsep dia. Dimaafkan dipanggil. Dimaafkan tapi
tak ada hukum macam tu, tak sama. Tapi setengah para ulama dia hukum sama je. Hatta darah kita luka pun dah start najis. Itu pun sama, dia timbul tajuk. Cuma ada para ulama jawablah. Dia kata kalau ketika para sahabat Nabi pergi perang, mana dan bersihkan luka. Tengah-tengah luka-luka solat dengan darah-darah dan pedang mereka solat. Kalau anda kata tak boleh, dan diorang takkan pakailah. Tapi pakai pedang. Mengalir tak boleh. Ha? Itu tu masalah definisi tadi tu, dia perlu daripada Nabi. Kalau orang tu define kata mengalir tak boleh, tak mengalir tak apa. Pasal para sahabat Nabi dia ni kan, dah kejap lagi dah beku lah kot. Tapi tengah-tengah luka-luka dia kan, yang sahabat yang kena tikar, kena anak panah. Dia solat terus. Kalau dia kata dia faham bahawa dah keluar darah, Umar perut terbelah. Minta perut dah dibalut, minta je wuduk, solat. Tak ada sibuk nak ni, bersihkan, tak ada. Tak ada. Okey? Jelas So maksud dia bila abang cerita bab berkenaan dengan darah tadi kan, kalau dia kata orang yang terlibat, dia tukang sembelih, kerja dekat tempat sembelihan, memang air darah tu mungkin ada terkena lah, terpericik sikit lah, tak sepasal, dia pergi solat. Dimaafkan lah. Dimaafkan. Tak sama dengan binatang yang haram dimakan. Okay? Binatang yang halal makan memang bukan setakat darah dia. Saya ulang balik. Air kencing dia dan tahi dia tidak sama seperti binatang lain. Sebab Nabi izinkan untuk solat di dalam kandang, di kawasan kambing, kandang kambing, dan Nabi SAW suruh orang yang sakit perut, tapi jangan buatlah kalau tak sakit. Dia ada geng-geng ni, dia pun tak sakit pun dia pergi raba-raba unta tu, lepas tu dia minum. Tu masalah juga. Awak tak sakit buat apa? Walaupun sebenarnya dekat Emirates, seorang perempuan, doktor perempuan, dia patentkan ubat-ubat yang dibuat daripada kencing unta. Dan dapat patent. Dia patentkan. Mana ubat ni dapat. Dia dapat buat ni dan jadi. Pasal dia kata macam ni, unta ni atau macam yang seumpama keluarga dia macam lama. Kan keluarga unta kan? Dia ada kesan mana dia dalam air kencing dia ada antibody yang kuat. Allah, tapi lah awak sanggup tak sanggup lah. Nabi sendiri tak minum, tapi Nabi suruh dia minum. Dia minum air kencing unta. Campur susu. Bukan air kencing tu gitu. Ada orang kita pergi dekat ladang unta tu, dia bawa balik air kencing nak minum. Pahal saya kata. Awak sakit tak? Tak sakit jangan minum. Dia pergi minum. Dia pergi beli tu. Ni susu unta. Lepas tu ni air kencing unta. Lepas tu macam ni minum Ustaz. Minum apa benda ni? Kalau awak tak sakit minum buat apa? Dan bukan minum air kencing macam tu. Dia campur dengan susu. Dia kira terdesak sahaja. Ketika sakit. Tak sakit jangan buat. Sebab Nabi suruh diorang buat sebab diorang sakit. Itu realiti dia. Yang tak sakit golek-golek susu apa. Lepas tu satu lagi sakit perut. Kerana datang Madinah. Kalau sakit lain, demam malaria, jangan bagi kencing unta pula. Lain tak kena. Tak tally. Sebab pada yang lain Nabi bagi makan madu pada sekian. Pada orang ni je yang Nabi bagi air kencing unta. Realiti dia, hukum dia ada keperinganan. Dielakkan, tapi kalau terkena tu dia dimaafkan. Tak sama seperti binatang yang tak dimakan dagingnya. Jelas Okay, baik. Wallahu a'lam. Kita berhenti sini. Ya kak, apa? Okay, binatang yang haram dimakan, yang rojihnya tak boleh pakai. Binatang haram makan. Binatang halal makan, ya. Boleh pakai. Handbag ular, itulah tak boleh makan. Sebab balik pada asas, saya ulang balik pasal zaman para sahabat dahulu, bukan setakat ular ni. Harimau dengan singa dijadikan pelana kuda. Kalau kakak pergi kat Sudan, diorang buat citah punya kulit dibagikan kasut. Kan? Kulit ular. Kat Sudan banyak. Buaya saya ulang balik, ada khilaf. So, buaya ni khilaf sebab apa? Dengar, buaya khilaf sebab kalau Imam Syafi'i pada asalnya ketika kaul qadim dia di Iraq, dia kata bahawa buaya ni halal sebab dia anggap binatang air. Tapi bila dia pergi ke Mesir, dia tengok buaya, dia kata buaya ni macam rimau, singa sebagainya, maka dia kata haram. Jumhur para ulama masih kekal dengan hukum yang asal bahawa buaya ni adalah binatang air. Lalu dia kata buaya ni adalah halal dimakan. Jumhur majoriti para ulama mengatakan buaya halal. Yang kata haram ikut pendapat terbaru Imam Syafi'i. Berdasar apa dia tengok. Dia macam ni, kalau binatang air macam ikan haruan, sikap dia macam mana? Toman,
Merekam kan, dia tak ada masalah. Sifat macam tu pada binatang air tak ada hal. Tapi kalau sifat macam tu pada binatang darat, masalah. Pasal dia dah tergolong macam singa, harimau dan sebagainya. Maka dia tak boleh dimakan. Yang dikatakan memburu dengan taring tu kena pada yang dekat darat, dekat air tak. Binatang dalam air kalau perangai macam tu. Jadi bila saya sebut, saya ulang balik jumhur para ulama buaya halal. Dan sahabat-sahabat kita yang di Indonesia, banyak di kalangan mereka ni ustaz-ustaz dan sebagainya, tu makan buaya. Kalau tuan pergi kat Medan, dia sate buaya. Ulang, sanggup tak sanggup je, rasa macam ayam je. Macam ayam, tak jauh macam daripada ayam. Dia kurang ayam je. Bagian Muraya elok. Bagian Muraya lah. Tak, itu jangan tanya. Okey, saya cerita dia memang benda ni. Kita ada kawan-kawan kita, ustaz-ustaz daripada Indonesia, datang Malaysia. Dia cakap dengan kawan-kawan kita, sedap ya akhi. Masya Allah sedap. Kita tak pernah makan, dia cakap itu. Kawan kita macam tanya saya kata betul lah. Dia ingatkan ustaz-ustaz di Indonesia tadi tu lagi tajuk ke, salah faham ke. Saya kata tak, memang majoriti para ulama halal. Problem dia adalah kaul terakhir mazhab Syafi'i tadi, Imam Syafi'i sendiri. Itu tajuk asal. Dan bahkan dalam tajuk buaya ni, dia ada sahih, dia ada asah. Ni kadang orang belajar fiqh Syafi'i kan, dia tak faham. Imam Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i, dia ada pendapat dia panggil sahih. Lawan dia asah. Lebih sahih. Dua-dua ada dalil. Dua-dua, ini kata boleh, ini kata tak boleh. Yang ini, bila diorang pilih ini, diorang kata lebih sahih, bukan maksud jenis dhaif. Asah lawan dia sahih. Sahih dia halal, asah dia haram. Dan problem kita dalam Imam Syafi'i, awak tak boleh ilzamkan orang untuk ikut satu pendapat. Mesti ikut pendapat Imam Syafi'i je. Tak, diorang langgar selamba je. Itu realiti yang kena jaga sikit. Cuma bila tanya buat buaya ni kan, saya jawab macam tu lah, saya kata ada khilaf. Lepas tu bila buaya tu khilaf, daging dia, kulit dia pun khilaf jugalah. Jelas? Macam nak emas makan? Yelah, dia macam ni, jangan terkena apa heavy metal poisoning sudah. Dia macam ni tau, ada orang dia alahan, allergic. Kalau dia kata dia masuk badan dia, memang ada setengah para ulama dulu mengatakan bahawa emas ni elok, dia ambil debu emas tu makan jilat konon untuk menguatkan tubuh sebagainya. Tapi saya tengok 3-4 orang buat macam tu mati juga. Dia tak mati pun. Habis cerita dia benda macam ni kita panggil apa? Benda yang tak ada. Macam ni lah plastik ni kan. Akak gigit unggil. Makan. Tak ada salah lah. Tapi cerita dia jangan, pasal benda tu benda yang tak ada hukum. Asal masalah makan. Jadi bekas makan tak boleh. Dalil tadi jadi bekas makan. Bekas minum. Boleh lah, tak ada masalah. Jangan mudarat sudah lah. Kan? Macam orang tu kata nak jilat apa, nak makan kapur tulis tu. Kan? Kapur barus lah, kapur barus ke. Nak pakai boleh je. Jilat sikit, kurangkan nafsu kan. Saya tahu. Yang dia letak yang dah apa dan ni. Lepas tu ada yang sapu muka lah, apa sebagainya. Rania Gold. Saya tahu sebab tengok televisyen, bukan sebab saya pakai. Susuk tak tahulah dia. Tapi realiti kak, memang tajuk yang tak boleh tadi buat apa? Makan dalam bekas. So hatta kalau guna untuk wuduk pun tak ada masalah. Kalau kita guna untuk wuduk, tak ada masalah. Yang tak boleh adalah makan dalam bekas. Bismillah. Okey, jelas tak apa, simpan. Kalau ada siapa ada soalan, insya-Allah bulan depan kalau kita datang, jumpa balik, kita kasut apa? Kasut kulit khinzir ni macam abang kita tanya soalan. Kalau kasut khinzir, binatang haram dimakan. Hukum dia, kulit dia adalah sama seperti itu. Sebab once kita kata boleh, dan saya akan timbulkan soalan tambahan. Kalau boleh pakai, halal pakai, soalan boleh bela tak? Sebab kalau kita dah halal pakai, kenapa tak halal bela? Ni ustaz kan, ladang babi ada. Saya tak makan. Saya ambil kulitnya saja. Faham tak? Ini realiti yang salah. Saya tahu ada orang sebutnya tu. Alasan dia kena sekian. Sebab balik pada asal, para sahabat elak kulit rimau, kulit singa. Takkan kulit babi tu pakai pula. Sebab kulit babi ni keras. Kulit babi keras. Tebal. Dan cerita dia, saya pergi ke Sudan, saya pakai capal.
Ni jangan nak cerita capal yang orang kata pasal ikut Perdana Menteri Malaysia pakai capal. Tak. Saya pakai capal lama dah. Nama dah tinggal. Okey. Capal daripada ni Keramat. Dia capal ni bagus tau, cantik. Jadi bila dia putus, saya pergi bawa pada geng Afrika yang depan universiti kat Khartoum tu. So minta dia jahit balik. Dia cocok keras. Ni kulit babi ke? Saya kata bukanlah, lembu lah dia kata. Dia kata kulit babi ke? Saya kata lembu. Saya kata. Dia macam pasal cucuk keras, pasal kulit babi keras. Tu tajuk dia. Tapi dari segi masalah tadi, memang para sahabat elak kulit rimau dan singa. Macam mana kita nak pakai kulit babi? Nah, kalau kita boleh pakai pula, soalan kedua adalah bela. Kalau awak cari teks, anjing ada syarat-syarat bela, babi tak ada tau. So boleh tak bela babi untuk dapat kulit dia? Dan panjang cerita pula. Okey, baik. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa sallam alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.